semua kita bersihkan semua, celah-celah rambut semua kita bersihkan, lalukan air sampai kaki. Maka terangkatlah kewajipan kita tadi. Maka kita selesai mandi hadas. Itu kita tahu mandi hadas. Mandi jenazah sama juga. Niat saja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Ratakan air ke seluruh badan, celah-celah pelipat, celah kangkang apa semua. Dah rata air, sempurna. Terangkatlah hukum rukun yang tadi. Yang pertama. Maknanya sifatnya mudah saja. Tahu mandi wajib, maka tahulah mandi jenazah. Kan? Jadi, tuan-tuan dapat sesuatu tak? Maknanya, mudah tak mandi mayat? Mudahlah kalau kita faham. Oh, ratakan air saja. Yes, itulah dia. Macam mana prosedur nak mandi jenazah ni? Sama juga, tuan-tuan. Tak perlu kita beria sangat. Macam mana contohlah kan, kadang-kadang kalau kita dapat kat kampung, mandi jenazah sampai 1 jam, 2 jam, apalah lama sangat. Entah apa digodek yang tak tahulah kan. Bila diperhatikan rupa-rupanya kuku ni, celah-celah kuku ni pun dia nak buang tek-tek kuku tu. Ya Allah, hitam kan. Ambil lah pencur gigi tu, korek. Benda macam ni waktu kita mandi wajib, ada tak kita buat? Tak ada. Waktu kita nak mandi jenazah, dekat hidung ni, ada juga yang tergamak masukkan botol, untuk masukkan air pipe kat dalam hidung. Zap, keluar kat sini. Dah sumbat atas sini air, zap, keluar kat sini kan. Ni biasa kita nampak. Uish, kenapa buat macam tu? Sebab katanya nak keluarkan kahak, hingus apa yang ada dalam hidung jenazah ni. Hal begini berlaku tak kalau kita mandi wajib? Ada tak kita masukkan pipe kat hidung kita? Zap. Tak ada. Ni bunuh diri kan. Tak ada orang buat macam tu. Jadi bila tak ada orang buat macam tu, kenapa kita buat waktu kita buat pada mayat? Mentang-mentang lah mayat tu senyap saja, tak boleh bercakap, selamba je kita godek dia macam tu kan. Tu belum kira masih istinjak lagi. Nak tahjiz tu. Kalau kita kita sendirilah mandi wajib. Waktu kita nak bersihkan bahagian kubur dan dubur kita, kita hanya bersihkan di luar ke ataupun kita masukkan pipe ke dalam lubang tu? Keluar. Tak ada buat kerja gila macam tu kan. Ini orang nak mandi jenazah ni, siapkan masuk pipe tu kan. Kan. Masukkan tangan lagi, dia tekan perut dia tu macam roti canai macam ni. Boleh lagi ni ikan. Jangan dah bersilat macam tu kan. Seksa mayat tu. Nabi kata berlemah lembutlah dalam menguruskan jenazah. Kerana apa? Si mati ni dia baru melepasi sakaratul maut. Dan luka-lukanya masih ada. Sakaratul maut ni umpama badan kita dihias dengan pisau. Sakit satu badan, tiba-tiba diseksa. Tarik kan. Kita kasar dengan dia. Kan, tekan perut kuat-kuat. Tak perlu. Siapa yang suruh buang najis dalam perut? Dalam perut kita semua ada najis. Dan ketika orang tu meninggal dunia, siapa yang suruh keluarkan semua najis tu? Tak perlu. Yang disuruh bersihkan bahagian zahir, yang nampak, yang jelas. Maka di luar sajalah. Ini sampai dia masuk jari, dia bersihkan lagi, tekan dia nak buang najis. Tak perlu sebenarnya, ya. Tapi inilah yang berlaku dalam masyarakat kita. Sebab itulah mandi mayat ni jadi sejam, 2 jam. Sepatutnya 15 minit je, 20 minit dia. Macam mana tempoh kita mandi waktu hidup ni, macam itulah lebih kurang mandi waktu kita dah meninggal nanti. Tak perlu lama-lama sebenarnya. Jadi kita faham tak konsep pengurusan jenazah ni mudah saja, tapi orang kita ni yang menyulitkan. Siap kalau dahulu dia potong kain kecil-kecil, dia gulung. Kenapa ni? Nak cukur gigi, nak kuat telinga. Lah, kan ada cotton bud. Kenapa tak cotton bud ada? Kalau dulu mungkinlah boleh. Itu kaedah orang lama. Kita sekarang ni dah ada cotton bud, guna cotton bud je lah. Dan tak perlu pun korek sebenarnya. Mungkin kita nak bersihkan celah ni ada sikit-sikit kotor, kita nak nampak lebih perfect, nampak sempurna sikit. Tak apa. Tapi tak perlu korek dalam nak bersihkan semua kan. Tak perlu. Ya, kita nak cepatkan. Kita punya kunci sekarang ni nak cepatkan saja. Ya, kita tak nak mayat ni menderita lama. Kalau kita luka, tangan kita kena darat, kena air, sakit tak? Sakit, pedih. Begitu jugalah mayat. Sebenarnya dia pedih kena air lama-lama. Jadi jangan lambatkan, jangan lamakan, sekejap saja mandi mayat ni. Ratakan air ke seluruh badan semua, kemudian kita sabunkan dia macam kita mandi biasa, kemudian kita bilas. Nanti saya tunjuk waktu praktikal. Baik, kemudian hukum biasanya kalau kita mandi jenazah ni peralatannya ialah air, dan selain daripada itu ada beberapa peralatan yang biasa kita guna. Mana?
barang-barang. Baik, ni semua ada dalam air mutlak ialah air yang biasa kita guna waktu nak mandikan jenazah kan. Apa saja air, biasa kita guna air pipe je lah. Tak perlu banyak pun air. Saya tunjuk barang-barang dulu kat sini. Kita buat praktikal kat mana? Sini ke? Praktikal. Sini. Di sana. Okey. Mungkin kita boleh pergi sebelah sana. Mana yang tak nampak tu boleh sengit ke sini sikit. Sebab kita nak buat praktikal, saya akan pindah sebelah sana. Boleh bang? Okey. Oh, dah buka dah. Yang lupa mana? Ambil satu kotak hitam. Kit hitam. Boleh? Baik. Okey, saya tunjuk peralatan yang biasa kita gunakan untuk menguruskan jenazah. Okey, boleh. Tak apa, duduk saja situ. Mana? Kalau untuk mandi jenazah, peralatannya kita tengok dekat dalam carta tu, dalam slide tu. Sabun, kita boleh guna sabun. Apa saja jenis sabun, sama ada sabun tu cecair ataupun sabun buku. Okey, kita SPJM ada mengeluarkan kit jenazah khas, yang mana kit ini dia lengkap semua peralatan mandi dan kafan berserta dengan kain tuala dan kain batik. Biasa orang cari benda ni, saya mati. Ada tak kain batik kat rumah? Ada tak kain tuala? Tak perlu dah tanya waris. Dalam ni semua lengkap dah. Kan? Ini kit yang berwarna coklat ni kita sediakan yang belum potong. Set yang belum potong. Ada 13 meter, cukup untuk lelaki dan perempuan. Biasanya orang lama nak pakai benda macam ni sebab dia tak suka yang dah siap potong. Kit yang berwarna hitam, ada satu lagi warna hitam. Yang ni kit yang dah siap potong. Sebab apa saya keluarkan dua jenis macam ni? Sebab macam saya katalah, orang sekarang ni nak segera, tak nak lambat, nak instan kan. Yang ni dah siap potong dah. Semua dah lengkap dah, tak payah nak ukur-ukur, bentang saja kain ni. Yang ni free size, semua boleh masuk kan. Jadi orang kata pot size apa Ustaz? Kalau orang badan besar ke apa? Boleh. Badan kecil ke, orang lelaki ke perempuan ke, semua boleh. Tapi yang ni biasanya orang lama dia suka, kata dia nak potong sendiri, and old school kata dia kan. Tak apalah. Baik, saya peralatan untuk mandikan jenazah tadi saya katakan antaranya ialah sabun. Dalam set ini kita dah siapkan peralatan semua. Sabun ni tak kisah jenama apa pun, buku ke, kita nak guna cecair ke, semua ada. Ada jenis sabun cair sini. Semua ada. Kan? Kita boleh guna apa saja yang ada. Kemudian cendana. Cendana ni dia berwarna kuning. Lebih kurang kuning begini. Dia seakan-akan apa ni? Dia sebut apa ni? Sebut kunyit. Kalau dia kuning lagi nampak macam sebut kunyit. Jangan letak kat dapur. Takut time nak masak ayam goreng kunyit tu lah semua. Apa benda pula ni? Bila pula laki aku beli ni kan, digaul lah ayam tu dengan cendana tu. Jadi ayam goreng cendana. Laki balik tak fikir apa, terus telan, berbuih mulut kan. Jadi jangan letak kat tempat sembarangan cendana. Dalam set ni kita buat paket macam ni, dalam set ini kita buat botol. Macam tu lah beza dia. Kemudian kapur barus. Kapur barus ni dia berwarna putih. Dalam set ini kita buat yang hancur. Sebab orang lama dia suka kadang nak numbuk. Dalam set yang baru yang ni ketul. Sama je, tak ada beza. Cuma bila sebahagian orang dia kata dia nak guna ni untuk mandi saja. Bila mandi jenazah, kita tak payah nak hancurkan. Tuang saja dalam baldi yang penuh dengan air, dia akan larut sendiri. Dalam masa 10 minit insya-Allah dia akan larut sendiri. Dan kalau kata dia nak tabur atas kain kafan, kena tumbuklah sikit bagi hancur macam ni. Kalau tidak ketul macam ni, nampak tak kemas pula kan. Ni serbuk, ni kapur barus. Okey. Kemudian air mawar. Air mawar begini, warna putih. Dia tulis rose water. Air yang sama juga orang biasa buat untuk buat nasi biryani kan, masak nasi biryani kan, kadang dia guna air mawar. Ni dia. Air sirap kan. Cuma jangan gogok macam tu je. Ni bukan air cap badak.
kan. Haus sangatlah, nampak lebih kurang je belum puasa kan. Tekuk kan. Ya. Kemudian air bidara. Air bidara tidak ada dalam set ini, tapi kita gantikan dengan sabun bidara. Macam tadilah saya katakan, sabun boleh guna jenis kuku ataupun yang ni. Dalam set ni kita buat gel mandian bidara. Kan. Ni semua sunat wangian. Akar sintok ni orang dulu pakai. Dia nak bagi berbuih semua kan. Tu orang dulu. Nak bagi mayat ni lembut sikit. Tapi sekarang ni orang tak tahu pun cara guna. Kan saya pun jarang guna akar sintok ni. Ya. Baik. Selain daripada tu, peralatan mandi, okey. Kita perlukan kapas gulung. Dalam set ni kita gunakan kapas gulung. Memang kapas gulung ni saya cari, ini berdasarkan pematian saya. Mana-mana tempat pun saya guna kapas. Kapas ni juga yang bagus. Kalau tuan-tuan nak beli jenis bandel ke apa kat luar tu, beli macam ni. Sebab yang ni dia punya kapas lembut. Ada yang dah buka? Belum? Okey. Dia punya kapas ni dia jenis kemas. Dia terus melekat ke atas badan mayat. Macam ni contoh. Ini kapas yang jenis jenama lain. Ya, bukan saya nak promote, saya tak ada share pun dalam bab ni. Saya cari yang kualiti. Yang ni jenis kapas yang lain, nampak berbulu-bulu. Kita tengok pun berbulu kan. Geram tengok kan. Apalah buat macam ni kapas kan. Kalau buka, tercari lah sini kan, berterbangan semua. Tapi kalau kapas begini, dia kemas terletak. Dia macam kita letak je terletak. Dia susah untuk tercari dan sebagainya. Jadi yang ni saya lebih suka sebab dia kemas kan. Jadi memang bab kualiti saya tekankan dalam bab ni. Sebab itulah orang kilang yang buat benda ni pun saya kata saya nak kapas begini, tak nak kapas jenis lain. Okey. Putik kapas untuk kulit telinga, baldi dan gayung. Ni benda-benda yang adat ya. Yang saya cerita ni adat. Adat ni ialah benda yang biasa kita guna. Tujuan kapas ni apa? Untuk tutup kalau ada pendarahan dan sebagainya. Baldi dan gayung. Tak ada lagi sini Oh dah ada dah. Ni baldi gayung ni untuk mandilah kan. Kemudian tempat mandi jenazah. Baik, portable ni. Ini memang kita custom sendiri di kilang. Yang ni tuan-tuan, benda ni portable, boleh bergerak. Angkat 2 orang saja. Air yang bertakung boleh, air yang jalan boleh. Sebab setengah orang, betul, orang lama kadang dia tak nak air bertakung. Dia kata tak melebihi 2 marhalah, takut tercelup jadi air mustakmal dan sebagainya. Jadi kita kena faham air mustakmal ni ialah air yang sengaja kita celup, tak ada buat apa basuh tangan. Ya? Tapi kalau air yang kita celup, terkena tangan kita sikit, tu bukan tujuan kita sengaja, memang kita celup untuk ambil air tu, maka tak jadi mustakmal. Macam tu juga kalau misalnya kata kita ambil air, kalau kita belajar rukun dalam solat wuduk kan, ambil wuduk, air dalam gayung, kita ambil daripada air kolah. Kemudian kita celup air tu untuk basuh muka, boleh tak celup sekali lagi? Kalau dulu pemikir kita kata tak boleh sebab air mustakmal, dah celup sekali lagi. Tapi sebenarnya tu tak jadi air mustakmal lagi. Sebab kita gunakan tangan ni sebagai alat nak mindahkan air tu ke muka kita tu je. Bukan kerana sebab tangan kita celup jadi mustakmal, tidak. Dia lain lah kalau kita memang sengaja celup. Jadi kita faham kat situ bahawa air yang bertakung pun boleh untuk mandikan jenazah. Sebab walaupun kita celup, dia tidak jadi masalah ya. Baik. Jadi tempat mandi jenazah ini yang saya patternkan ikut saiz jenazah dewasa. Maknanya kalau tinggi macam saya pun memang sesuai muat saja. Kita buat ni untuk mudah bawa, terutamanya dekat bahagian kampung. Bawa benda ni guna kereta Izora saja. Izora, kalau ada kalau nampak warna putih kat depan tadi tu, dia tidak ada renovation kat dalam tu, tidak ada custom apa. Kerusi Izora tu bila kita lipat dia akan flat. Bila dah flat, kita masukkan benda ni je, terus masuk, boleh jalan terus. Bila tak pakai, kita keluarkan benda ni, kita tegakkan balik kerusi. Sebab tu kita panggil kenderaan komuniti. Boleh pakai untuk bawa orang sakit, untuk kerja kebajikan, boleh bawa jenazah. Dan benda ni juga boleh jadi tempat menggantikan keranda. Biasa keranda orang pikul, tapi ni bimbit. Begitu kan, ini dah ada. Okey, bawah ni tempat mandi, ada jaring-jaring, nanti kita tunjuk ya. Set ini yang kita buat sesuai untuk menampung berat semaksima 200 kilo. 200 kilo, ada ke orang berat 200 kilo sini? Tak ada kan? Tak sampai. Okey, baik. Kemudian gunting. Okey, gunting, kain tuala mandi, alat PPE. PPE ni
kalau yang full, macam contohnya kes COVID tu yang memang full PPE. Tapi kalau kes macam HIV ataupun penyakit TB, AIDS dan sebagainya, tak perlu full. Cukup sekadar apron yang separuh badan, mask dan juga kepala atau top dan sebagainya. Ya, itu juga kita keluarkan juga set tu. Dia dua set ni set yang biasa. Ada satu lagi set warna ni juga, tapi penambah dia dengan set PPE. Tapi bukan set PPE untuk COVID, tidak. Set PPE untuk jenazah HIV, TB dan sebagainya. Sebab kalau COVID kita tak uruskan. Maknanya tak uruskan ialah orang awam tak uruskan. Dia bagi pada pihak luar, pihak hospital atau pihak kami yang pengurusan jenazah yang akan uruskan. Keluarga tak akan uruskan. Baik, itu tentang peralatan. Apa lagi? Itu kalau ni apa? PPE untuk COVID ni antara peralatan PPE lah. Facial ni biasalah orang nampak. Ni baju yang macam naik bulan tu kan. Kita akan protect semua. Sebab tu kalau jenazah COVID ni sebenarnya lagi mudah untuk uruskan jenazah, sebab dia hanya tayamum. Tapi yang susahnya ialah pada kita ni, nak kena pakai baju tu, tukar 2 lapis, 3 lapis, berpeluh. Tu memang terseksa. Kes pertama yang saya sendiri turun ialah kes kematian di Pahang. Waktu tu kematian tak banyak sangat. Dia meninggal, kalau tuan-tuan baca surat khabar, dia meninggal ketika jalan kaki daripada Segamat nak balik ke Kuala Terengganu jumpa anak dia. Meninggal di Muazzam Shah. Kan ada kes viral tu. Dia meninggal kerana COVID. Bawa ke Hospital Kuantan. Ketika tu kes pertama Pahang. Mereka tak tahu cara nak uruskan COVID. Saya daripada KL ke sana untuk uruskan jenazah tu. Dia tunjuk cara pengurusan jenazah COVID semua. Dan waktu tu 23 Ramadan tahun lepas. Tengah hari panas. Orang kubur pun tak berani nak dekat. Jadi kamilah yang turunkan jenazah, kamilah yang kambus tanah dalam keadaan pakai baju macam tu. Memang pitam berapa kali. Tu keadaan dia dulu, masa tu orang tak tahu kan. Sekarang ni ramai dah tahu. Baik. Itu tentang peralatan. Baik. Kemudian tentang kafan, kain kafan pula. Okey. Jadi saya cerita tadi tentang peralatan untuk mandikan jenazah. Apa saja bahan yang tuan-tuan boleh gunakan. Tentang kafan jenazah, benda pertama yang wajib ada ialah kain. Wajib ada ialah kain. Yang lain sunat saja. Bermaksud kalau tak ada kapas boleh tak? Boleh. Kalau tak ada cendana kau baru boleh tak? Boleh. Kain saja. Persoalannya berapa helai yang wajib untuk lelaki, berapa helai yang wajib untuk perempuan? Lelaki 3, perempuan 5. Itu yang biasa kita dengar kan. Tapi kalau ikut hukum yang wajib sehelai saja. Asalkan menutup aurat. Apa tu saya kata awal tadi. Kalau tak ada kain, apa saja pakaian yang ada pun boleh. Yang penting tutup aurat. Namun disunatkan kain yang berwarna putih. Boleh tak colour lain? Arwah ni suka warna pink lah Ustaz kan. Arwah abah ni suka warna pink kan. Abah suka warna pink kan. Boleh tak? Boleh, tapi makruh hukumnya. Makruh sebab apa? Putih ada, kita bukan dalam keadaan darurat. Tapi sengaja nak colour lain. Makruh lah. Dan boleh jadi haram bila bukan sekadar pink, ada pula gambar-gambar Hello Kitty apa semua kan, nak keliling tu kan, ada pula kan unicorn apa semua kan. Ni tak boleh. Ni pernah berlaku dekat Indonesia. Saya pernah tengok satu kubur. Kubur biasa tanah kubur, tapi ada satu kubur tu yang unik dia punya batu nisan, kita 2 batu nisan tegak macam tu. Tapi dia letak patung Hello Kitty 2 ketul. Macam ni. Saya kata ini apa nama, sekadar tempat saja ke? Maknanya bukannya apa, hiasan je ni. Tidak Ustaz, memang kubur. Kenapa macam ni pula hias kubur kan? Siap jubin tu Hello Kitty macam comel kan. Kita tengok boleh buat selfie situ kan, cantik kan. Arwah ni memang hayatnya suka Hello Kitty. Bukan saja mobilnya Pak Ustaz, malah kamarnya semua, kamar kecilnya semuanya Hello Kitty. Lalu keluarganya abadikan di pusaranya Hello Kitty. Kata, Masya Allah kan. Ini yang diharamkan, berlebih-lebihan tak boleh kita ya. Baik, itu tentang peralatan. Dia satu helai saja kain putih ya. Kain putih yang boleh kita gunakan yang menutup aurat. Selain daripada itu adalah sunat saja. Okey, jelas ya. Apa lagi? Tentang hukum pula. Untuk jenazah lelaki, yang mandikan jenazah ialah lelaki. Untuk perempuan, begitu juga perempuan. Keluarga, suami boleh tak mandikan jenazah isteri? Boleh. Begitu juga sebaliknya. Anak lelaki boleh mandikan
ibu dia? Boleh. Anak perempuan boleh mandikan ayah? Boleh. Cuma dia ada batas. Batas dia apa? Kalau ni ibu dia lelaki, ni mak dia. Jadi biarlah anak perempuan yang uruskan bahagian yang sulit. Maknanya daripada dada sampai ke lutut, biar anak perempuan. Anak lelaki buatlah tangan, kepala, kaki kan. Melainkan kalau tak ada anak perempuan, kena panggil orang lain, perempuan yang buat. Tapi kalau tak ada langsung, anak lelaki pun boleh buat. Begitu juga kalau suami meninggal, isteri nak buat, boleh mandikan sekali dengan anak-anak semua. Tapi kalau isteri dan anak-anak tak mahir, dia nak bantu-bantu saja, elakkan isteri ada sekali. Sebab dia bermula tempoh edah. Waktu tu orang lelaki akan ada ramai, orang luar. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap mandikan jenazah. Jadi situasi tu tak kena kalau isteri tertengah menyelit. Waktu tu lah Bilal tangan dia begini, si isteri pun tangan begini. Kan dah berselisih. Kan? Tak cantik keadaan macam tu depan mayat suami dia. Kan? Maka elakkan isteri berada di samping suami ketika orang lain menguruskan, melainkan waktu-waktu siraman terakhir. Bagilah peluang. Mana isteri tadi? Nah, siram air ni untuk yang terakhir. Tu boleh orang lain keluar. Ya? Baik. Lelaki, perempuan dengan perempuan. Kalau pondan? Siapakah yang mandi jenazah pondan? Lelaki perempuan? Baik, itu kalau pondan semata-mata. Tapi kalau pondan yang dah siap renovate. Lelaki ke? Yang dah ubah bentuk dia, dah tukar dia punya bawah tu, dah potong habis, dah tak ada apa dah. Siapa yang kena buat? Yes. Lelaki juga yang kena uruskan, kerana itulah fitrah dia. Fitrah lelaki, maka lelaki yang kena uruskan. Ya. Saya pernah uruskan jenazah pondan juga. Pernah kan. Jenazah pondan ni memang sebiji macam perempuan. Mula-mula datang dia kata, "Ustaz, salah orang lah, kenapa?" Patutnya panggil ustazah. Kan? Perempuan, Ustaz. Dia kau panggil aku, kenapa? Jauh berjalan daripada rumah nak ke hospital, menghadap jam lagi. Saya dah bising dah. Tunggu Ustaz, jangan balik lagi. Saya masuk aja kat luar pekarangan bilik mayat tu, ramainya perempuan. Masalahnya semua lawa. Muka mayat Karin ada, Mira Filzah ada, Nilofa ada. Ya Allah. Ini kat syurga ke apa ni kan? Sekali dengar suara Zul Arifin ada, Farid Kamil ada. Ya Allah, jantan rupanya kan. Baru tahu dua alam kan. Jadi saya kata kat doktor, betul ke ni bang, mayat ni lelaki? Ya, tengok IC dia kan. Nama Sabarudin, tengok muka Sabariah kan. Contoh bukan nama sebenar. Jadi kata tengok. Okey. Jadi itu antara pengalaman saya. Tak ada masalah pun. Kita uruskan macam biasa. Cuma jenazah pondan ni kita kena jaga batasan dia. Walaupun aurat lelaki pusat hingga lutut, perempuan seluruh badan kecuali bahagian kalau mandikan jenazah kena tutup bahagian dada sehingga lutut. Dia tak boleh selak. Orang perempuan dia tak boleh selak bahagian dada tu, kita nak bersihkan badan dia tak boleh. Orang lelaki tak apa. Orang perempuan dia kena lalukan tangan dia je bawah kain tu. Tapi kalau pondan pusat hingga lutut juga. Tapi dada dia dah macam perempuan, macam mana? Maka di sinilah kita kena menjaga aib dia. Tutup. Kalau tak tutup, akan berlaku dua musibah. Musibah yang pertama, bila kita dedahkan dada dia, akan mengaibkan dia. Orang akan nampak, oh macam tu rupa dia. Okey lah tu kan. Ini contoh kan. Musibah yang kedua, mendatangkan fitnah pada tukang mandi. Ustaz, kenapa lama-lama kat situ? Kita pula yang kena fitnah kan. Jadi elakkan fitnah, tutup kan, simple kan. Benda macam ni kita tak perlu nak tunjukkan kan. Jaga aib dia. Mandi macam biasa sajalah. Tak ada apa pun ya. Baik. Kita buat praktikal terus insya-Allah. Boleh alihkan. Ada siapa-siapa volunteer untuk ni? Ada lagi pelajar kita? Yang belum balik? Ada. Siapa yang paling last balik? Ada. Tu. Jangan lari. Jangan lari. Mana itu ada. Baik Ke ada siapa yang volunteer nak merasai nikmatnya di kafan? Ya. Sebab apa? Kalau kafan time hidup ni, dia boleh bangga cerita kat kawan. Aku dah kena kapan dah. Dalam tu sejuk, nyaman je dalam tu kan. Dia boleh cerita pengalaman dikafankan kat orang, boleh bangga lah kan. Aku dah rasa dah. Tapi kalau dah mati, semua rasa kan. Nak cerita kat siapa? Kawan sebelah. Aku pun kena kapan lah kan. Jadi ni pengalaman ya. Ada nak cuba saya bagi peluang? Nak? Masya Allah. Betul? Bukan kena paksa dengan abang sebelah, tak ada Kau pula kan. Datang dengan siapa sini? Dengan ayah. Ni ya? Ayah okey, redha Mana ayah ada? Redha Boleh benarkan InsyaAllah
Yang jadi model ni panjang umur dia, insya-Allah. Ya, sebab apa ni? Jap tadi. Jaga. Sebab pengalaman saya 5 tahun lepas ada satu orang tu dia jadi model. Duduk dulu belum lagi. Dia jadi model dan alhamdulillah sehingga kini masih hidup. Maknanya panjang umur lah tu. Dan orang tu ialah saya sendiri kan. Testimoni berkesan kan. Jadi saya takut insya-Allah kan. Baik, ini saya katakan tempat mandi mayat ni kita ada 3 tray ni lah. Satu dia punya lapisan, yang kedua ni tempat mandi mayat yang ada jaring. So kalau ada najis ke apa dia akan tolak ke lubang-lubang macam ni, masuk kat celah ni. Dan bawah ni ada lubang. Kau tahu nampak tangan saya kan? Ini kawasan untuk air najis keluar lah. Maknanya kepala dekat sana. Hose dia akan keluar kat sini. Dan kita bawa pipe ni terus ke dalam bilik air ataupun lubang jamban kat bilik itu. Biasa kita mandikan ni dekat rumah-rumah. Macam contohnya PKP tahun lepas. Kan ketat, tak macam PKP sekarang ni kan. Yang mana kalau meninggal pun keluarga pun tak boleh datang masjid. Kan terhad. Jadi kesian waris-waris yang nak turut mandikan jenazah. Jadi kita bawa benda ni ke rumah dia, dia mandikan sekali anak beranak. Ayah dia meninggal kan, jadi dia mandikan lah. Jadi dia rasa seronok lah. Walaupun rumah kecil, rumah flat, rumah apartmen, bila air kecil, kita mandi kat dapur dia saja. Sebab air tu dia jatuh kat bawah ni, terus ke bilik air. Jadi keluarga semua dapat manfaat. Lepas tu saya galakkan mandi jenazah ni di rumah. Keluarga semua boleh buatkan. Ini kita guna alat ni, sebab tu saya buat benda ni. Jadi kita mandi kat sini, tempat kafan yang tadi letak atas tu. Itu kaedah dia. Baik. Kita mula-mula sekali sebelum kita mandikan jenazah sepatutnya kena bentang kain kafan dahulu. Itu prosedur dia. Sebab kalau kita mandi pun kita mesti siapkan baju kita dulu nak pakai apa. Macam ibu-ibu ni kan datang pagi ni. Pagi ni ada kursus jenazah ni, nak pakai baju apa ni? Kan dah gosok siap-siap dah daripada malam tadi kan. Besok nak pakai tengah gantung dah. Kan? Sebelum subuh dah iron dah tudung letak kat ujung katil. Kan? Jangan langgar. Sebab apa? Dia belum siap lagi tapi dia dah siapkan pakaian dia. Sebab lepas mandi terus pakai. Bukan time berkemban baru nak gosok kan. Jadi benda tu jelah logiknya. Sebelum kita mandikan jenazah kita bentang kain kafan. Maknanya selesai mandi dah lap terus angkat letak kain kafan. Tak perlulah kita baru nak potong apa semua kan. Jadi itulah tujuan kita potong kain kafan dahulu. Namun dalam bab kursus kali ini saya akan tunjuk untuk mandi dahulu supaya nampak mudahlah kita buatnya. Baik. Silakan. Mana ni? Sini. Gemuntah dah pula aku pula kan. Siapa nama bang? Ashraf. Ashraf umur apa? 22. 22 Oh, ingatkan 16 tahun lagi. Depan di sini. Okey baik. Kalau ikutkan kena bogel semua. Tak payah. Baik, kalau ikutkan sebabkan kita punya lubang kat sini, kepala dekat sini, sebab mestilah air tu akan lalu ke lubang ni. Tapi disebabkan posisi saya dekat sebelah sini sekarang ni, saya mesti berada di sebelah kiri mayat. Maknanya kepala dia kena di sini. Supaya saya nampakkan posisi saya sebelah sini. Okay, sila baring. Ada ni apa nama? Kapas. Buat bantal. InsyaAllah. Ni anak nombor berapa bang? Nombor 2. Berapa orang semua? 5. 5 InsyaAllah. Ada yang lain tak ikut? Yang lain tak ikut. Tak ikut Okay, boleh Boleh. buka kapas. Buka kapas. Okey baik. Kain tutup. Okey. Baik. Setelah kita kain hijau, tu kain hijau belakang. Kita lepas buka baju dan seluar, kita mesti pastikan jenazah ditutup dengan kain yang tidak mendedahkan aurat dia. Okay, dalam set ni kita sediakan kain hijau. Ini set yang warna hitam tadi. 2 kain hijau disediakan. Okay, untuk menggantikan kain batik. Okay. Kita letak kat sini. Kemudian jenazah ini dah buka baju, dah buka seluar, kita sediakan barang-barang dia dulu. Okay. Simple saja tuan-tuan dan puan-puan. Nanti saya akan terangkan lagi. Jadi, baik. Tak perlu banyak sangat baldi, tak perlu banyak sangat air. Orang dulu punya kaedah sampai 5-6 baldi, 7 baldi. 1 baldi air cendana.
satu badi air mawar, satu badi air kaubarus, air bidara, air teh ais, air tu ais. Nak minum kan. Maknanya terlalu banyak sangat air, sebab tu mandi jadi lama. Jadi kita, soalan ada? Kedudukan jenazah tu, sunat ke dia perlu menghadap kiblat ataupun? Oh, baik. Bagus soalan tu. Kalau jenazah kita nak mandikan, sebaiknya janganlah, dia tak ada kedudukan tu menghadap kiblat atau tidak. Ikut pada posisi tempat mandi. Ya. Dan sebaiknya jangan kita menghadap kaki ke arah kiblat. Ini biasa orang letak kat rumah. Kan? Jenazah tu bila letak kat rumah, sebelum mandi, kiblat kat sana, dia kaki dia lurus ke depan. Bila tanya kenapa pula kaki dia menghadap ke kiblat? Kan bila dia bangun, kan menghadap kiblat. Ini logik kita kan. Masalahnya siapa suruh bangunkan mayat? Dia dah baring, biar je lah dia baring. Maksud menghadap kiblat tu ialah ni, rusuk kanan dia ni menghadap kiblat. Katakan sana kiblat, ni ni kedudukan menghadap kiblat. Bila letak kat rumah, inilah kedudukan dia. Kepala belah kanan, inilah dia menghadap kiblat. Sebab di dalam kubur, inilah kedudukan mayat. Kiblat sana, mayat akan mengiring ke arah kiblat. Kita akan iringkan jenazah, muka dia akan menghadap kiblat. Itu dalam kubur. Tapi di rumah, macam mana kita nak mengiringkan dia? Kita letakkan dia macam ni biasa, cuma rusuk kanan ni yang menghadap kiblat. Itu kedudukan sebenar, bukan kaki. Sebab kiblat adalah tempat yang mulia. Ya. Kalau kita ada mak ayah kita depan, adakah kita menjulur kaki depan mak ayah kita? Itu adab yang baik ke? Tidak. Guru kita kat depan, kita duduk ulur kaki kat dia, pun tak elok juga. Ini kan pula Baitullah, tempat kiblat kita kan. Maka elakkan. Namun tidaklah sampai kata berdosa, ya. Oh, haram ni, tak boleh ni. Tidak. Kalau tu je keadaan yang ada, rumah sempit, memang menghadap kiblat yang tu je, tak apalah nak macam mana. Kan? Okey. Baik puan ya. Okey. Kita campurkan segala bahan-bahan tadi di dalam satu tempat yang sama. Tak perlu asingkan. Jadi, macam contohnya sebut cenana tadi. Letak sebut cenana. Tabur sebut cenana. Kemudian kita letak apa dia? Kapur barus. Kita letak kapur barus. Letak dalam ni semua. Letaklah air mawar ke apa ke. Kuantiti dia macam mana kalau dalam set tu habis ke macam tu atau macam mana? Kalau dalam set ni, okey, contohnya ada satu botol cenana ni. Janganlah habiskan, sebab kain kapan kita nak guna juga. Guna separuh. Tapi kalau dalam set yang satu lagi warna coklat tadi, dia bagi paket tadi, dia ada dua. Satu paket mandi, satu paket untuk kain kafan. Cukup lah. Kan? Mana setengah-setengah lah kita guna. Begitu juga kapur barus. Kalau nak habiskan boleh, nak simpan separuh untuk kafan pun boleh. Kita letak, penuhkan air, kemudian kita kacau. Gaulkan dia sebati sehingga naik bau, warna dan rasa. Okey, kita panggil ni air apa? Biasa orang panggil air apa? Istilah apa yang tuan-tuan perempuan pernah dengar? Air ni, bila nak siram, orang panggil air apa? Air apa? Air 5, 7 je. Air 9. Pernah dengar tak air 9? Tak pernah dengar air 9? Oh, 10. Biasalah orang kampung panggil air 9. Air 9 tahu lah. Air 9 tu bukan sebab berasal daripada negeri 9. Tak ada kena-mena. Yes, 9 kali jurusan. 9 kali jurusan apa? 3 belah kanan, 3 jurusan belah kiri, 3 jurusan belah tengah. Jadi 9. Kenapa 9? Sebab 9 ni nombor ganjil. Allah itu ganjil dan dia sukakan yang ganjil. Maknanya dia suka bilangan yang ganjil. 3, 5, 7, 9 kan? Jadi kalau kita dah siram 9, tiba-tiba terlajak yang ke-10. Ustaz, ni yang ke-10. Alamak, macam mana ni? Kaut balik air tu. Tak perlu kaut. Biarkan saja, ya, bukanlah wajib. 9 tu sebab orang tak tahu nak letak nama apa. Nak letak nama apa ni air ni? Air berdara tak, dah campur dah. Air campuran tak sedap pula. Air kodia tak sedap. Air 9 je lah. Nampaklah macam unik sikit. Kan nombor 9 tu kan unik. Kalau tidak takkan ada negeri 9. Badan saja tu. Badan saja. Memang badan je lah. Maksudnya muka, kalau air serbuk dia dah hancur, boleh muka sekali. Tapi kalau dia ketul-ketul, ada sedak-sedak, dia tu tak payah. Badan saja. Okey? Baik. Air tadi ni bila kita dah siap hancur, kita letak di tepi dahulu. Ini adalah sebagai siraman terakhir. Kita buat dahulu. Okey? Tepi. Betul. Gayung kita ambil, kita letak sabun.
Sabun kalau cair kita kalau buku kita letak sabun buku, kemudian kita ambil kain. Dalam set yang belum potong, dalam set yang dah siap potong, kita sediakan beberapa helai kain yang dah siap jahit macam ni. Senang nak letak tangan. Kan? Tak cik ibu gosok kan. Dia ada 4 helai. 1, 2, 3, 4. Tapi kita guna 3 helai saja dulu. Selai lagi kita simpan, kita letak sini. Letak sabun, letak air, bancuh. Okey? Baik. Kemudian, okey. Jadi kita faham kat sini bahawa air kita dah bancuh, kita buat air sabun dengan kain. Nampak ya? Okey. Kita letak sini. Kemudian berapa orang yang boleh mandi jenazah? Paling cantik 3 orang. Orang tengah, kepala, kaki, 3 orang. Paling ramai 5 orang. Tapi kalau lebih daripada tu, bukan memudahkan, menyusahkan. Kenapa menyusahkan? Kita dah bilas sabun kat sini, kemudian kita bila dia sabun balik sini, dia sabun kat bawah. Bila nak habis ni kan? Banyak tangan. Semua nak buat. Lambat kerja. Benda mudah tapi jadi payah. Jadi kita buat 3 ataupun 5 orang. Kalau anak beranak ramai, anak dia ada 15, Ustaz, macam mana? Semua nak bergilir lah. Kan? Yang penting tekong dia. Tekong tu orang yang utama, yang memang dia yang ada kat situ daripada awal sampai akhir. Dia tak apa, tak ditukar. Okey, dia kena duduk tengah. Yang lain, okey, awak dah sudah kan, bagi pulang kat adik awak pula, biar semua dapat manfaat kan. Kena bagi-bagilah. Baik, tukang mandi utama, katakanlah saya dilantik sebagai tukang mandi utama untuk kes ni, maka saya kena duduk sebelah kiri mayat. Kenapa saya kena duduk sebelah kiri mayat? Sebab saya yang akan mencebok mayat. Cebok guna tangan kiri, nak bersihkan dia kan. Maka bila duduk sebelah kiri, kita senang nak cebok. Tapi kalau mayat tu kita duduk sebelah kanan, dah terkial-kial nak cebok macam ni kan, susah kan. Takkan nak duduk tangan kanan kan. Sauk tu senang belah kiri kan. Itulah tujuan dia ya. Baik. Okey. Kita akan mandi jenazah. Sama juga kaedah. Okey. Saya katakan lelaki kita boleh tutup sampai dada boleh. Dan paling ni bagus pusat hingga lutut. Kalau perempuan tutup bahagian dada. Jadi bila nak mandi, dia lalu tangan-tangan dia. Tukang mandi mayat ni, dia kena pakai sarung tangan sekurang-kurangnya sebelah kiri. Sebelah kiri sarung tangan sekurang-kurangnya. Sebab dia tidak boleh menyentuh kemaluan jenazah tanpa lapik. Tak boleh. Ya. Okey. Dalam set ni juga kita ada sediakan 2 pasang sarung tangan untuk mudahkan sarung tangan begini. Tapi dalam set peralatan yang PPE, dia guna sarung tangan perubatan yang lebih tebal tu, ya, yang boleh tutup sampai atas ni. Okey. Guna sarung tangan sekurang-kurangnya sebelah kiri. Baik, kita akan mula untuk mandikan jenazah. Antara perkara yang disunat ataupun adab kita pada mayat ialah kita kena tahu nama si mati. Ya, nama apa? Ashraf. Jangan tanya si mati. Kalau dia menjawab tak cukup tanah kau lari kan. Jangan kan. Tanya waris dia, siapa nama dia? Ashraf. Okey. Ben disunatkan ben kepada ibu dia. Kenapa ben kepada ibu? Sebab ibu dia yang confirm melahirkan dia. Memang confirm daripada situ keluar dia kan. Jadi kalau ben kepada ayah, mak dia tak ingat nama apa, tak apa, ben kepada ayah. Tak ben pun tak apa. Tak kenal nama dia pun tak apa, sebab nama ni bukanlah wajib, ya. Adab kita saja, ya. Niat pun bukanlah satu benda yang wajib sebenarnya. Niat pada mayat, sebab yang wajibnya ialah memandikan mayat saja. Tapi mestilah setiap perbuatan tu bergantung pada niat. Niat sajalah. Sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala, cukup daripada kepala dia. Sebelum kita nak mandikan dia ni, kita perhatikan dulu bahagian kemaluan dia. Tengok sama ada sudah bersih ataupun tidak. Kalau dia pakai pampers, biasanya akan ada najis bertakung. Bersihkan dulu, clearkan, okey, baru kita mandikan dia. Tapi kalau kita tengok dengan mata kasar, tak ada apa pun, maka kita terus mandi saja. Tak payah nak istinjak dulu. Buat sekali jalan je. Tengok mata kasar, tak ada najis lagi. Okey, mandi. Jangan risau Don't try this at home. Ya. Kita mandikan dia. Saja komandakan jalan dia kalau Allah Ta'ala, kita mandi. Mandi air sederhana. Jangan terlalu laju, jangan terlalu perlahan. Ya. Kalau perlahan sangat, kalau kita buat laju sangat, kita buka air, bukaan.
dan macam basuh kereta. Jangan. Sakit badan mayat tu. Kalau kita suruh buka air, dia buka kecil pula. Buka air, kecil je buka, menitik air tu kan. Sakit hati kita. Kita picit ujung dia, sap, tajam. Sama juga macam laju kan. Maka sederhana saja. Biasa kalau orang lama dia letak kain kat ujung tu, supaya nak selukan air kan. Tak apa tu kaedah kan. Baik, ratakan air. Ratakan air kat muka dia semua. Tak payah masuk kat hidung. Kita ambil apa nama kain, gelap semua kan. Kat hidung semua, picit-picit semua, kat cuci lagi gila. Ratakan air kat bahagian luar saja. Belum lagi. Oh, okey. Ini sekadar untuk apa, ratakan air dulu. Okey, ratakan air semua dekat celah tangan dia. Tak perlu celah jari. Kita buat celah jari dan celah kuku ni. Tapi tak perlu korek. Celah kita lalukan sekali je. Lalukan celah pelipat ketiak dia semua, kiri dan kanan. Kemudian kita lalukan air kat bawah ni semua. Sampailah kat hujung kaki semua, kita lalukan air je. Sekali jalan je. Kemudian sabunkan dia. Bagilah 2-3 orang. Okey, sabunkan dia. Sabun tu, sebab tu kita guna air sabun. Kan dia dah berbuih. Jadi lalukan sekali je. Macam nampak macam kita nak lalukan untuk wangikan saja. Ya? Jangan terlalu kasar. Ini bukannya basuh kereta ke basuh baju ke. Seram kan. Dan jangan terlalu slow. Ni apa ni? Spa tu kan. Tak perlu. Jadi kita buat sederhana saja. Lalukan air kat semua, kita sabunkan dia. Okey, sebab tu kita ada 3 orang hari kan. Seorang main kepala. Basuh semua kan. Yang tengah, yang bahagian bawah. Okey, yang tekong tadi tu, yang tengah tadi, dia kena pakai kain putih ni ataupun balutkan tangan dengan putih ni. Ambil air sabun. Sementara orang tengah sabunkan atas dan bawah, kita ambil air, kita istinjakkan dia. Okey, buka bahagian kaki dia. Buka perlahan. Kemudian kita akan bersihkan bahagian dia. Jangan risau, tak buat pun. Menggigil lah dia. Kita bersihkan dia, kita rasakan dia. Tengok pada tangan kain putih ni. Kain putih ni lah boleh tahu sama ada najis atau tidak. Oh, ada lagi lah sikit. Tak payah tukar kain lain. Orang lama dia nampak najis, dia buang kain. Dia buang kain. Ya, kita tak payah bazir. Bersihkanlah air tu, najis tu. Dah bersih, kita ambil lagi. Sampai kita tengok macam tak ada, kita urutkan sikit bahagian perut dia, sebelah kiri. Sebab saluran najis ni sebelah kiri. Kita urut perlahan supaya saki-baki yang masih ada ujung tu dia terkeluar sikit. Bukan nak keluarkan semua, sedikit. Okey, jari tak payah masuk, tak payah, di bahagian luar saja. Bersihkan luar. Okey, kita tengok. Oh, ada lagi. Dia boleh didudukkan sekiranya kita rasa macam najis kejap keluar. Maknanya masih ada tapi dia tak keluar sepenuhnya. Maka kita bagi sedikit penekanan pada perut dengan cara kita angkat sikit badan dia. Sikit saja. Supaya ada push kat sini, dia akan keluar. Mudah kerja kita. Ya, jangan dudukkan mayat. Dan macam ni kan. Ada lagi ni. Zahab jadi pula kan. Tak payah. Ini tekan sini je. Ya, tekan macam ni je, perlahan, urut. Kita ke bawah. Tunjukkan bawah tak kan? Sini. Daripada atas ni kita taruh bawah. Sebab di sini kita punya bahagian najis tu. Belah kiri ni. Bukan kanan. Kiri saja, kan? Buat sini kita urut, bukannya tekan kuat-kuat tak payah sampai nak beria sangat tekan kan. Memang akan keluar najis, tapi najis yang dipaksa keluar. Ya. Baik, tak perlu keluarkan masuk pipe kat bahagian dubur tu, tak perlu. Okey, kita bersihkan. Okey, dah clear, tengok. Okey, dah bersih dah. Seandainya najis tak henti keluar, kita guna kaedah yang sama, bangunkan sikit. Tak keluar. Yes. Ambil sedikit kapas. Tu ambil kapas. Gumpal, sumbat kat bahagian dubur dia tu. Masukkan lagi. Sampailah kita rasa macam tak ada ruang dah nak masuk. Okey, kemudian kita bersihkan keliling dia, settle, tutup. Begitu juga kalau ada pendarahan. Contohnya orang perempuan, bahagian haid contohnya kan, dia keluar pendarahan tak henti. Kita bersihkan, sekata masih keluar lagi. Dah 5 minit, lama sangat dah. Kita ambil kapas, tutup. Kemudian kita mandi macam biasa. Sebelum kita keringkan mayat, kita tengok kalau ada pendarahan lagi, tukar kapas yang lain dia. Itu saja. Biar saja, darah tu tak akan keluar. Begitu juga kalau orang dialisis. Dia dialisis poin sini ataupun poin sini ataupun poin dekat celah kangkang ni, dekat atas dari ni.
maka tu memang kawasan darah kita, saluran vein memang akan keluar saja darah. Itu normal. Maka kita nak hentikan susah, menaikkan jahit. Takkan kita nak jahit, kita tak tahu. Jadi tahan saja dengan kapas, mandi macam biasa. Kemudian sebelum kita angkat ke kain kafan, tukar kapas yang baru. Bersihkan darah tu, tukar kapas baru. Kemudian di atas lapisan kain kafan tu pastikan ada plastik. Nanti waktu kafan nanti kita akan tunjuk. Okey? Baik. Jadi najis ni kita sebagai tukang mandi boleh tak tengok aurat si mati? Persoalan. Dia sama juga macam Tok Mudim yang menyunatkan orang ni. Boleh tak tengok aurat orang? Boleh. Haram hukumnya. Haram? Yes. Kalau dia sesuka hati nak tengok orang punya. Kau dah sunat belum? Tengok. Haram lah. Tiba-tiba je kau nak tengok orang punya kan. Tapi diharuskan ketika nak sunat orang. Kalau dia tak tengok, berangkat ke hospital. Jadi kena tengok waktunya. Atas keperluan. Bolehlah tengok kan. Begitu juga tukang mandi. Boleh tengok seandainya ada keperluan. Tengok kejap. Ush, ada najis lagi punya. Boleh. Ya, tengok. Tapi bukan sengaja tengok. Orang lain datang. Ya ke? Tengok jap. Oh, dah. Dia tak ada keperluan nak tengok, tapi dia nak tengok, itu haram. Ya, kena faham situ ya. Baik. Kita dah bersihkan dada, yakin tak ada najis. Okey. Bilas balik air sabun yang kita letak tadi. Bilas. Bilas sehingga kita rasa macam dah kesat. Maknanya tak ada lagi sabun. Macam biasalah. Ya, kita dapat rasa ikut tangan. Okey. Kemudian dah bersihkan. Selesai bahagian depan. Macam mana nak buat bahagian belakang pula? Okey, bahagian belakang tidak kisah bahagian kanan dulu ke ataupun bahagian kiri ke nak mengiring, tak perlu, tak kisah. Ya, tapi afdalnya belah kanan dahulu. Ya. Okey, kita buat sekarang ni saya nak mengiring sebelah kiri pasal saya kedudukan kat sini. Kita luruskan tangan kiri. Kain yang ni kita lebihkan sikit belah kanan sebab kita nak mengiring, takut nampak aurat dia. Orang yang sebelah kanan, yang sebelah kiri mayat ni, tangan kanan dia pegang pergelangan mayat, tangan kiri dia pegang pinggul. Pegang pinggul dia. Jadi dia senang nak mengiringkan mayat. Okey? Baik. Dia begini. Dia tarik kaki kuda. Nak kaki kuda kan? Macam ni kan? Sebab senang nak tarik. Dia force kat sini kan? Tekanan kat sini. Okey, boleh kan? Bagi je sama sikit. Yang macam mayat. Oh, dia betul-betul jadi mayat. Okey, sebab seorang je buat kerja ni kan. Baik, bila dah mengiring macam ni, okey, orang pun tahan lada supaya tidak jatuh kan. Maka kita pun ratakan air. Sekali jalan saja. Ratakan air semua sampai bawah. Buka lah yang ni kan. Bersih semua. Jadi, orang yang sebelah sana, sabun. Lalukan sabun sekali je. Sampai bawah. Misalnya ada luka. Ataupun ada, apa panggil tu? Backsole. Yang luka biasanya kalau orang lama yang baring lama kat katil kan, dia ada luka bahagian punggung dia. Maka di situ kita bersihkan saja. Air sabun kita perahkan saja. Tak perlu gosok. Kemudian kita bilas. Bilas air sabun semua. Sabun yang jatuh kat bawah ni kita tembak air. Kita tak nak air tu ada. Okey, dah clear, dah bilas belakang dia, kita baringkan dia balik perlahan. Okey, settle bahagian tu. Kemudian kita nak mengira sebelah sana pula. Kaedah yang sama. Kita lebihkan kain ni ke sini. Luruskan tangan kanan dia. Pegang pergelangan kiri dia. Pegang pinggang dia. Kita pusingkan dia. Begitu. Kalau tak boleh, kita buat je. Maknanya tak payah. Ini nak memudahkan saja. Mana kalau tangan dia tak lurus, kita buat je lah macam ni. Okey. Baik. Kemudian kaedah yang sama. Ratakan air sampai ke bawah. Kemudian kita bilas sabun. Kemudian kita bilas air balik. Lantai ni kita tolak air sabun tu ni. Bersihkan. Dan kebiasaannya bila kita mengiring ke kanan atau ke kiri, akan keluar air daripada hidung dan mulut. Akan keluar segala kotoran ke, kalau keluar darah ke apa. Biasa kalau kat hospital dia masuk tiup. Tiup tu melanggar bahagian kerongkong, luka semua. Dia akan keluar darah. Itu normal. So macam mana nak buat? Kita tembak je lah air dari tepi. Ambil kain, tembak air tepi. Korek sikit bahagian gigi dia, bahagian mulut dia. Keluarkan kotoran kahak ke apa. Bahagian hidung dia kita picit sikit. Tekan-tekan sikit kan. Agak-agak macam dah sempurna. Okey, kita baringkan dia balik. Dah selesai untuk mandikan jenazah. Rukun dah habis dah. Kemudian kita wudukkan dia. Wuduk ni sunat sahaja
Dan sunat ini pada orang yang ambil, bukan pada si mati. Maknanya si mati tak ada hukum dah. Kalau tak ambil untuk uduk pun tak ada masalah. Sahaja aku mewudukkan jenazah ini kerana Allah Ta'ala, itu saja. Wuduk macam biasa, muka dia terus ke muka lah, tak payah suruh dia berkumur. Kumur tu kocak-kocak tak payah kan. Okey dah, muka dia, tangan kanan, kemudian tangan kiri, bahagian kepala dia, ambil sunat telinga kanan, sunat telinga kiri, kaki kanan dan kaki kiri, settle. Kemudian time ni lah kita akan letakkan air 9 tadi. Waktu ni lah panggil keluarga dia masuk kan. Okey, panggil keluarga semua masuk. Okey, kacau-kacau air, siram, tak kisah berapa kali pun. Selagi ada air, gunalah selawat Allahumma salli ala Muhammad. Siram daripada atas ke bawah adab dia. Kalau orang kata ada air sikit lebih, dia nak ke atas balik reverse pun tak ada masalah. Kadang ada tu bergaduh kan, dia bawa ni atau ada air lagi, dia nak tak boleh, kata ni patah balik sini. Buat je lah, siram je pun kan. Kalau air ni dah sebati, maknanya tidak ada sedak-sedak ataupun abak-abak tebal tu, bolehlah kita letak kat muka dia. Tapi kalau ada kesan tu takut melekat kat muka dia, daripada bahagian badan dia sampai ke bawah saja. Sama ada atas badan terus ataupun kita nak tutup dengan kain dahulu, tak ada masalah. Mana-mana pun bagi waris dia. Contoh waris datangkan, okey, boleh. Ambil dulu. Macam tu kan. Siram kan, selesai kan. Okey, baik. Kemudian panggil. Selagi ramai dia, mana-mana keluarga panggil. Okey, dah habis, kita ambil sikit ni kan. Dah habis kan. Macam tu lah maksudnya, sampailah air dah habis. Okey, selesai. Terima kasih. Ada pula penghabisan. Kita tambah lagi air, penghabisan habis. Boleh tambah lagi? Boleh, kocak-kocak lagi. Ada bawa sampai keluarga dia kan. Betul-betul kat muka. Okey. Bawa sampai. Dah selesai untuk mandi jenazah secara basicnya. Okey, ada soalan? Nampak tak macam mudah? Mudah nampak tapi cuba buat. Tapi buat pun sebenarnya mudah saja. Maksudnya kita sendiri boleh buat. Mandi jenazah ni macam ni lah keadaan dia. Tapi saya kata tadi, fokus dia bukan fikir pasal sebut cendana ke apa, itu barang akhir. Yang penting air rata ke seluruh badan, kemudian settle. Kalau nak pakai sabun ke nak shampoo, tadi harus dah sabun, saya nak shampoo lah, boleh, sila. Kan kita nak scrub muka dia apa, terpulang kan. Tapi tak ada lagi orang buat macam tu kan. Jadi kita buat sekadar mana yang boleh saja. Okey, settle. Kemudian kita nak lap jenazah. Mana kain tuala? Kain bersih. Ada kain bersih. Kain tutup ni. Hijau, yang hijau Irin. Baik. Ni kain basahan tadi. Okey, kita ambil. Boleh tu? Gam. Okey, kita ambil kain yang bersih, yang kering. Kita pun tutup atas badan mayat. Okey, ni untuk kita keringkan jenazah. Tutup, baru kita bawa keluar kain yang basah tadi. Tetangga seluar sekali pula. Okey. Baik, ni kain basah tadi kita letak tepi. Okey, baik. Kemudian kita lap jenazah. Lap jenazah ni jangan beria sangat. Ya, kita bukan macam lap lepas mandi. Kalau lepas mandi macam ni kita kan. Jangan. Sekadar kita lap saja. Lap perlahan kan. Semua kita lap, celah-celah kaki dia apa semua sampai bawah kita lap. Kemudian bahagian belakang dia, kaedah yang sama juga. Pegang tangan kanan dia, pegang pinggul dia, kita lap. Cara nak lap, okey. Yang penting aurat jangan kita dedahkan. Okey? Boleh? Okey. Kita lap macam biasa, semua sampai kering. Kain yang sama pun, kalau ada kain yang lain guna kain lain, tapi kalau nak guna kain yang sama, lap lantai dia pun boleh. Sebab lantai dia bersih dah. Kita dah bersih kan? Lap. Lap supaya apa? Bila dia baring tidaklah melekat balik pada badan dia. Okey, baringkan balik perlahan. Kemudian kita mengiring balik sana. Okey, kita lap dia perlahan, jaga aurat dia semua. Lap semua lantai. Dah, kalau misalnya kata keluar air, tiba-tiba ada pendarahan lagi kat hidung. Kemudian kita buat apa? Kita ambil air tadi, kita cucurkan air. Ambil air pipe tadi, cucurkan air, kita bersihkan dia. Kalau air tu air bertakung, air baldi, ambil je lah air. Dah, bukan? Sampailah dah bersih, okey. Letak balik badan dia.
Kemudian kita lap semua, ambil kapas sikit, sumbat ke hidung dia. Okey, clear dah. Selesai. Kemudian kita ambil satu kain kemban. Ni. Ni. Kecil ni. Ni. Kain kemban ni lebih kurang 1 meter. Okey, nanti saya tunjuk prosedur untuk persediaan kain pula. Kita lipat kain ni, kain mesti bidang 60 Kalau nak cari kain kapan, cari yang bidang 60. Ada yang jual bidang 45. Bidang 45 ni kecil. Sebahagian orang sesuai untuk orang yang badan kecil macam saya. Kan? Kalau orang yang badan besar kan, jadi dia tak sesuai. Bila tutup, dia akan nampak terbuka sikit, bagian-bagian tak kemas lah. Jadi cari bidang 60. Saiz kita ukur bukan 1 meter. Letak kat bahagian belakang mayat. Macam mana? Kita iringkan sekali lagi mayat. Lipat separuh tadi saya kata. Ni kaedah yang sama juga waktu kita nak buka baju mayat tadi. Letak kat bahagian belakang dia. Baringkan dia. Baringkan jenazah. Kemudian ambil sebelah sana pula. Senang. Jenazah tu dah ada di atas kain. Macam ni saja. Jadi sesuai juga kalau jenazah perempuan. Biasa jenazah perempuan ni orang lelaki yang angkat. Sebab orang perempuan tak larat nak angkat daripada tempat mandi ke kafan. Dia akan panggil orang lelaki. Kalau waris-waris dia ada, tak apa, anak-anak dia ramai. Tapi kalau tak ada waris lain, yang ada orang luar je. Jadi Tok Imam, Tok Bilal semua tersentuh kulit dia apa semua, kan tak elok. Jadi guna kain sahaja. Kalau ada ramai, okey 6 orang, 3 orang kanan, 3 orang kiri. Macam mana cara dia? Dia gulung-gulung sikit, ni kain dah tutup dah satu badan. Angkat, guna kain saja. Bawa. Kaedah yang kedua kita boleh pakai ialah, kalau kain ni boleh gabungkan, kita gabungkan kain. Kita gabung macam ni, kita gulung. Pegang macam ni je. Kalau badan dia kecil, bolehlah buat macam tu Tapi kalau badan dia comel, kita pegang kiri kanan, angkat ni saja. Dan janganlah jauh sangat. Tempat mandi sini kapan nuan dekat luar sana. Terkoyak kain tu habis kan. Makna jarak tu jangan jauh. Sebelah-sebelah aja. Angkat sekejap je. Inilah kaedah yang biasa, yang saya guna juga ketika nak uruskan jenazah arwah abam. Arwah abam kan. Saya sendiri yang uruskan jenazah dia. Kita tahulah kalau abam badan dia besar, macam mana kita nak angkat, agak susah. Tambahan lagi pula, tempat mandi mayat di masjid tu, dia tak berapa nak selesa sangat. Sebab tempat mandi dan tempat kafan di sebelah-sebelah. Bila style macam tu, menyusahkan kita sebenarnya. Sebab nak memindahkan jenazah ke sini, nampak macam mudah. Tapi orang yang tertengah ni macam mana nak alihkan ke sini? Kekok dia. Sebab tu saya suka kalau kita nak sediakan tempat mandi, saya selalu bagi tahu kat masjid surau, buat manjang. Mandi, kafan. Pemandi kita angkat terus straight ke kafan. Jadi nampak praktikal ke situ kan. Baik. Jadi kita guna kain ni, letak jenazah. Kain ni lah sebenarnya kain kemban dia juga. Okey. Baik, selesai bab mandi. Ada soalan? Tak ada. Kalau misalnya katalah jenazah ni dia ada tatu atau rambut dia dye berwarna ataupun cutek kuku, apa sajalah benda-benda yang menyebabkan air tak boleh masuk kat badan dia atau kulit dia, lalu apa nak buat? Pertamanya, kita tak boleh potong kuku dia. Cutek ni kupik kan, tak boleh. Tak boleh juga botakkan kepala dia kan. Dah hilang, tak hilang lah warna ni, botak je lah kan. Senang cerita. Tak boleh. Apa saja keadaan mayat, kita biarkan saja. Tatu, macam-macam tatu kat atas badan dia ni kan. Gambar monyet, singa, serigala semua dia kan. Jangan disiat pula. Guna sagat kan. Jangan. Biarkan saja. Cuma kita ratakan air macam biasa. Dah selesai lap kering-kering. Sebelum kafan, kita tayamumkan dia. Untuk meyakinkan kita bahawa jenazah ni dah sempurna dah. Tayamum lah. Macam mana kaedah tayamum? Ada tayamum? Okey, tayamum, okey, set ni ni juga kita ada sediakan. Tayamum ni sebenarnya debu ni sebenarnya ambil mana-mana pun tanah. Tanah belakang rumah kita pun boleh pakai. Yang penting yakin. Itu pentingnya kita tahu bau, warna dan rasa. Bau tu maknanya tanah tu tak ada bau najis. Memang tak ada bau najis pun. Warna kita tengoklah ada warna tak berubah. Tanah tu elok warna coklat macam tu, tapi kita nampak macam ada kuning-kuning sikit kan. Najis lah tu kan. Atau rasa, jangan jilat. Rasa tu nampak seketul gitu kan. Jadi
Bila kita yakin tanah tu suci, kita ambil bahagian dalam dia tu. Korek bahagian dalam tu. Tanah tu lah yang kita ambil. Kita tepuk tangan kita dan kita hentakkan 3 kali. Itulah debu yang kita nak pakai pada mayat. Tapi kadang orang tak yakin. Tanah saya tak tahulah. Kadang saya nampak jiran sebelah rumah tu kucing dia makan dia berak tempat saya kan. Jadi kalau dalam keadaan macam tu nak macam mana kan? Jadi inilah mungkin lebih meyakinkan. Okey. Tanah dia debu dia berwarna putih yang kita telah inovasi macam bedak lah. Lebih kurang macam ni kan. Okey. Kemudian kita tepuk macam biasa. Tayamum. Sahaja aku tayamumkan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Sekali jalan je. Syarat tayamum ialah menyapu sahaja, bukan meratakan. Kalau merata, setiap sudut kita nak kena ratakan. Kalau menyapu, sapu je lah. Sekadar mana yang kita boleh sampai saja. Kemudian tangan yang kita yang dah guna ni, dia dah jadi mustakmal tanah dia ni. Jadi kita kena kibas. Clear. Ambil debu yang kedua. Tak boleh guna debu ni dah. Ambil yang kedua, letak tempat lain, tepuk. Kaedah yang sama, 1, 2, 3. Tangan kanan pula. Tepuk belakang, pusing, sejalan. Okey. Kalau kita nak ambil yang lain, kita bersihkan lagi. Debu yang ketiga pula, kita tepuk. 1, 2, 3. Kemudian belah kiri pula. Sampai siku, pusing. Settle. Dah terangkatlah hukum pada penyucian jenazah tadi. Okey, nampak tak Itu yang kita gunakan pada jenazah yang tak boleh kena air. Sama ada kerana kebakaran, ataupun memang ada penyakit kulit yang teruk, ataupun COVID-19. Cuma COVID ni kita tak guna pada badan mayat. Mayat tu telah dibungkus dengan 2 lapisan body bag. Kita hanya buat dekat atas body bag je. Rasa je lah mana kepala dia. Mana? Ni kepala dia. Ni tangan dia. Rasa-rasa gitu kat luar tu. Okey. Kaedah yang sama juga saya guna ketika menguruskan jenazah itifakiyah. Budak-budak yang terbakar tu. Lagi sedih. Bayangkan budak anak-anak kita umur 5-6 tahun. Paling muda 9 tahun tu. 10 tahun kecil kan. Besar, bila dia terbakar jadi kecil macam kayu arang. Rentung habis dah. Kepala, ada yang tak ada kepala habis. Ada yang tinggal gigi je. Ada yang tangan dia, bahu dia tinggal. Jadi macam mana kita nak tayamum dia ni? Anggota tayamum, muka, tangan kanan sehingga siku, tangan kiri sampai siku. So macam mana nak uruskan jenazah begini? Nak mandi tak boleh. Nak tayamum, anggota dah tak ada. Di sini kita guna apa yang boleh capai saja. Contohnya dia tak ada kepala, tinggal leher je. Maka tayamum lah bahagian atas tu. Umpamanya macam tayamum kepala. Tak ada tangan dah, kita tayamum lah kat bahu dia ni. Begitulah dia. Maka adalah solusinya. Setiap benda mesti ada solusi. Okey? Baik. Ada soalan? Tak ada ya? Ya. Apa dia? Bolehkah kita mandikan jenazah orang bukan Islam? Baik. Mandikan jenazah orang Islam, kita kena faham bahawa kita macam mana keadaan pun mayat itu perlu disantuni. Nabi sendiri pun ketika ada jenazah Yahudi lalu depan dia, Nabi berdiri. Nabi berdiri sampailah jenazah tu pergi. Hilang daripada mata dia. Kemudian bila sahabat tanya, ya Rasulullah, yang lalu tadi jenazah Yahudi, kenapa engkau berdiri? Kata Nabi, dia juga manusia dan dia berhak untuk dihormati. Kita kena hormat walaupun dia bukan Islam. Maka dalam keadaan jenazah yang bukan Islam, biar orang Islam yang uruskan awalnya. Namun jika tidak ada jalan lain, kawan kita meninggal kat setempat, tak ada orang siapa nak uruskan, boleh tak kita nak sempurnakan mayat dia? Boleh, kita bersihkanlah dia. Tapi bukanlah kita buat macam rukun mandi kafan. Bersihkan dia macam kita bersihkan dia, kita menghormati dia, kita boleh kafan dia. Tak adalah solat terus ke bumi. Boleh, tak ada masalah dari segi hukum. Sebab itu adalah tanda adab kita pada jenazah. Ya, macam kucing kita meninggal, boleh tak kita mandikan dia? Boleh. Tanda kita sayang pada dia. Kita nak keringkan dia, kemudian kita kafankan dia, kita ke bumi dia. Boleh, cuma jangan solat je lah. Kan, itu yang lain daripada orang Islam. Okey? Baik. Okey, baik. Kemudian kita tengok pula cara untuk kafan bala. Okey, ada soalan? Okey. Syok sini. Okey, good. Nak kafan pula? Boleh. Okey, bangun. Terima kasih. Ashraf ya saya. Bagus Nak turun turun. Senang nak uruskan jenazah hidup. Bagi arahan je. Kalau jenazah yang betul-betul kita kena angkat kan. Baik. Untuk jenazah yang
apa ni pula, kafan jenazah pula. Okey. Baik. Saya tunjuk cara untuk gunting kafan. Ke-12 InsyaAllah kita cuba berhenti sebelum pukul 1 ya. Di sinilah saya katakan tempat kafan dan juga boleh jadi keranda. Kita buka kain ni. Okey. Dia ada span. Sedap jidotan ni. Okey. Baik. Dalam set yang dah siap potong, kita sediakan 3 lapisan kain kafan. Okey. Tapi dalam set yang belum potong, 13 meter kain putih bidang 60. Okey. Gunting. Baik, macam mana cara kita nak ukur mayat ni? Kalau misal katalah kita ni dah jadi pengurus jenazah, tapi mayat tak sampai lagi, sama ada di rumah ataupun di hospital, kita dah sampai tempat mandi. Kalau boleh kita nak sediakan kain kafan sebelum mayat datang. Senang. Jadi mayat tak tahu. Kalau kaedah orang lama, dia kena ukur. Boleh tak beritahu berapa kaki mayat? 5 kaki 3 inci kita. 5 kaki 3 suku. Contoh kan. Jadi masalahnya kita nak kena ukur dengan tali tip. Betul ke 5 kaki 3 inci tadi? Tantah tak betul ke apa ke? Dah susah kat kita. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Maka solusinya mudah saja. Kita ambil general. Secara umumnya mayat ini, kain kafan ni 2.5 meter panjang. 2.5 meter. Jadi kalau 2.5 meter, kita kena ukur lah guna tali tip. Tali pengukur tu kan. Daripada mana panjang dia. Okey, ni bidang 60 kan. Bidang 60 ni, sekarang ni dia lipat 2. Ni bidang 60 ni lebar. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu ukuran tu? Kita ukur daripada ujung ni sehinggalah sampai ukuran 2.5 meter. Dan kita potong. Okey. Jadi dalam hal yang sama juga, kaedah orang lama, kalau mayat dah ada depan mata, dia akan ukur mayat daripada ujung kepala sampai ujung kaki. Dah dapat ukuran tu, dia tak akan potong cukup-cukup. Dia akan lebih sedikit sehasta misalnya. Sebab apa nak lebih sehasta? Sebab dia nak buat bunjut atas dan bawah. Kan bunjut tu. Gulu-gulu hack pun ada bunjut atas bawah kan. Plastik tu kan. Takkanlah kita nak ukur muat-muat je badan mayat. Macam mana kita nak tutup? Jadi tidak boleh. Ya. Maka dalam hal ini juga, kenapa saya buat 2.5 meter? Biasa standard manusia bukan 1.7, 1.8 paling tinggi. Kenapa lebih? Sebab kita nak buat bunjut tadi, atas dan bawah. Okey. 2.5 meter. Okey. Ada tak kain ni yang dah siap, yang dah siap potong? Ni yang dah siap potong Betul Okey. Itu baju. Okey. Baik. 2.5 meter saya tak perlu ukur dah sekarang ni. Kalau dulu saya kena ukur. Tapi kerana kan kita dah sampai tahap profesional, saya ukur ikut badan saya saja. 2.5 meter kalau ikut ukuran saya sendiri, saya ikut satu depa, ini satu depa saya dan setengah. Satu depa setengah. Satu depa setengah tangan saya bersamaan dengan 2.5 meter. Itu bergantung pada badan masing-masing. Tak boleh samalah. Kalau dia nak buat, mungkin dia kena 2 depa. Contoh kan. Jadi kita kena tengok dahulu berdasarkan kain yang dah siap ukur. Mana kain yang ada tak? Kain yang dah siap ukur, yang dah siap potong. Ni kain asal. Yang ni kecil ni. Ataupun yang ni. Ni kecil lah. Tak apalah. Okey. Jadi saya dah ukur 2.5 meter tu bersamaan dengan satu depa setengah saya. Maka saya tak payah ukur guna tali kit dah. Saya ambil macam ni ukuran. Ambil ni dulu. Okey, yang tu Okey. Kemudian saya terus dapat 2.5 meter. Saya terus lipat 2. Dan saya akan potong terus. Potong saja terus tengah ni. Okey. Dah siap satu helai kain. Satu helai kain. Okay, kita tak tepi dulu. Okey, ni yang saya potong. Ini kain kafan yang
dah siap potong dalam set hitam tadi. Jadi saya tengok ukuran dia sama tak, dua depa setengah tadi. 1 depa setengah tadi. Okey. Ni kain yang sama bidang 60 yang dia dah siap potong ikut ukuran 2.5 meter. Okey. Ni 1 depa. 1 depa saya. 1 depa saya. Kemudian kita ambil yang lebih dah ni. Setengah. Kan nampak kan? 1 depa setengah saya bersama dengan 2.5 meter. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak mudah kerja, potong kain siap-siap ukuran 2.5 meter, lepas tu ukur. Okey, sebagai contoh. Awak try boleh? Tengok. Buat 1 depa dulu. 1 depa. Okey. Mungkin lebih kurang saya kot. Panjang juga. Okey. Dia, tahap dia, macam saya tengah. Dia sampai ke bahu ni. Jadi ukuran dia lepas ni kalau nak potong kain, kena lebih sampai sini. Okey, faham itulah dia ukuran dia. Baik. Ini kain yang tadi dah siap potong. Okey, kain saya nak potong 3 lapis kain. Jadi 1 depa setengah dah siap. Kita ambil lapisan yang kedua. Kaedah yang sama, 1 depa setengah. Sebab tu kita bila buat benda ni, kita tengok apakah kaedah yang paling cepat mudahkan kerja orang. Dan sebenarnya kain kafan ni tak perlu banyak sangat. Kadang-kadang orang pakai sampai 15 meter kain, sampai 18 meter kain, banyak sangat. Saya guna kain kafan sesuai untuk lelaki dan perempuan 10 meter je. 10 meter je. Okey. Ni kain yang kedua, letak sini. Kemudian kain yang ketiga. Okay, 1 meter, 1 depa setengah. Okey. Ukuran yang dapat semua 1 depa setengah sama, lipat, terus gunting. Tak payah kita nak ni lah, macam alamak ni tak lurus lah ni. Tak apalah kan, sikit. Kadang ada orang yang nak perfect sangat kan. Okey. Kita dah dapat 3 lapis kain yang berukuran setiap satunya 2.5. 2.5 kali 3 berapa? 7.5 meter. Jadi kita dah ada 7.5 meter kain, kita letak tepi dulu. Okey. Kemudian kain yang berikutnya saya nak kain kemban. Kain kemban yang saya angkat tadi. Okey, kita buat 1 meter. Jadi 1 meter ni saya tak ada nak ukur-ukur dah. Saya terus buat 1 depa je. Walaupun tak adalah tepat sangat 1 meter, tapi anggaran saya 1 depa pun cukup. Ataupun setengah depa pun dah cukup dah. Saya guna setengah depa. Dapat begini. Tak cukup kain kemban kalau panjang macam ni. Jadi kita buat 1 depa. 1 depa ni dah cukup dah untuk kepala, daripada leher sampai ke kaki. Okey. Atau ukuran dia ialah 1.5 meter. Baru saya ingat 1.5 meter. Okey. Ukur. Okey, baik. Tadi 7.5 meter campur dengan 1.5 meter. Berapa? 9 meter kain. Ni kain kemban. Kemudian saya ambil 1 meter lagi. 1 meter lagi. Saya ukurlah lebih kurang dalam paruh ni. Kita ambil sikit lah. Sampai 1 hasta ni. Tak sampai 1 meter pun sebenarnya. Kita potong lagi. Ini untuk apa? Ini untuk kain tudung. Kain tudung untuk tutup kepala arwah. Okey, baik. Siap. Ini dia kain tudung dia. 1 meter. Jadi 9 campur 1, 10 meter kain. Lebih ni nak buat apa? Lebih ni yang istilah tadi tu, 3 meter lagi. Nak buat apa? Tu saya kata, kadang-kadang ada orang yang dia nak buat baju lain lah, apalah semua. Tapi bagi saya tak perlu pun. Ya. Untuk yang ikat jenazah. Baik. Ikat tali jenazah. Kita tak payah potong yang baru. Kita ambil daripada sini saja. Kita ada 3 helai kain.
3 helai kain yang kita dah potong tadi, kita ambil bucu dia satu sebelah saja. 2 jari ni kita ukur sebagai jarak, kemudian kita potongkan sikit, potong sikit dan tarik. Dapatlah 1 tas tali. Jangan potong yang sebelah pula, kita nak jaga kekemasan. Maknanya 1 dah buka. Okey, kita letak sini. Okey, gunting yang ni pula. Yang kaedah yang sama juga, 2 jari lebih kurang jarak dia. Kena gunting sini. Okey, 2 tali dah kita guna. Dah dapat. Yang ketiga sama juga. Baik. Kalau kita nak ikat jenazah, berapa tali kita perlu untuk ikat jenazah? Biasa kita guna apa ni? 5. 5 ke? Ha? 3. Baik. Biasanya kita guna 5 saja. Tapi ada sebagian orang, bukan sebagian orang, kalau cerita Melayu kita ataupun cerita Indonesia, dia buat 7. Kenapa 7? 1 sini, 2 kat tekak ni, yang ketiga kat tangan, 4 pinggang, 5 lutut, 6 kat buku lali, 7 kat ujung. Kan dah nampak macam pocong. Memang takut lah orang. Kenapa kau ikat tekak dia? Tak payah. 1 kat atas ni, yang kedua kat tangan terus, 3 kat pinggang, 4 kat lutut, buku lali tak payah. Nak buat apa bentuk kaki, terus ke hujung. 5 cukup. Baik. Jadi kita potong tadi 3 helai kain, kita dapat 3 utas tali. Kita nak potong 5 utas tali. Jadi kita ambil 2 daripadanya, yang panjang ni dipanjang. Kalau ukur lilit badan saya ni pun dia ada banyak ekstra lagi. Jadi kita ambil sini saja. Kita potong lebih kurang sehasta 2 daripada 3 tadi, maka jadilah 5. Pendek ni kita buat untuk yang atas dan yang bawah. Sebab atas dan bawah tak perlu tali banyak. Dekat kaki dia, ini dekat bahagian kepala dia tadi. Okey. Kemudian yang panjang ni kita boleh letak untuk badan dia, untuk pinggang dia, dan juga untuk lutut dia. Okey, dah ada dah 5 utas tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat tuan-tuan Nampak lagi Baik. Kemudian kita bentangkan kain kafan tadi satu persatu. Okey bang, tolong. Okey. Baik, time nak bentang ni lah. Sebab apa saya potong sebelah je tadi. Bila kita potong, nampak tak bulu-bulu kat ujung ni? Benang dia dah akan terkeluar. Jadi benang yang terkeluar ni kita nak sorok daripada pandangan orang supaya nampak cantik. Jadi kita kena faham, kain kafan jenazah dia akan tutup sebelah kiri dahulu dan akan sebelah kanan akan menutup atas. Maka sebelah sini kita akan letak sebelah kiri mayat. Belah kiri mayat sini, maka kedudukannya jadi begini. Nampak ya? Okey. Baik ya. Jadi saya ulang balik. Bila kita potong tali kapan ni, dia akan keluar benang sini. Maka yang bahagian keluar benang ni lah kita letak sebelah kiri mayat. Yang bahagian kemas yang tak potong tadi sebelah kanan. Sebab bila tutup dia belah dalam, yang luar kat sini. Jadi tak nampaklah kesan benang tadi. Okey. 1 lapisan kain. Tak payah letak cendana, kan baru lagi, tak payah. Terus letak kain yang kedua. Kaedah yang sama juga, yang sebelah kiri. Okey, belah kanan. Okey. Kita samakan juga. Kita tengok tulang dia ni. Tulang lipatan dia ni mesti tengah-tengah. Dan kita samakan kain ni dengan kain bawah. Samakan. Okey, baik. Dia dah jadi 2 lapisan. Dan terus ke lapisan yang ketiga. Ni saya ajar ni ada beberapa kaedah. Ni kaedah yang pertama. Okey. Kaedah yang pertama begini. Dan inilah kaedah yang digunakan kepada Nabi SAW ketika Rasulullah wafat. Nabi dikafankan dengan 3 helai kain putih saja, tanpa jubah, tanpa serban. Oh, kalau macam tu salah lah pakai jubah serban. Tak salah.
Sebab Nabi pernah sebut, cantikkanlah pakaian kafan si mati, kerana mayat ini akan dibangunkan dekat akhirat nanti dengan apa yang dipakaikan padanya. Jadi sunat juga untuk cantikkan. Maknanya dua pilihan lah. Kalau kita nak letak 3 helai kain ni terus letak jenazah, terus kafan pun boleh. Nak cantikkan, nak letak, nak buat kain tudung cantik sikit, nak buat macam-macam style kan, dipersilakan. Kaedah masing-masing. Baik, ini kaedah pertama, basic. Terus letak jenazah, kafan. Kaedah yang kedua ialah sekiranya jenazah ini jenazah terput atau penyakit HIV atau penyakit aksiden, dia aksiden, badan dia luka ataupun baru lepas postmortem, maka di atas lapisan yang kedua ni, kita angkat yang ketiga ni dulu. Yang kedua ni kita letak satu plastik. Sekejap ya, boleh angkat plastik. Satu plastik, yang mana plastik ini boleh dapat dekat kedai hardware. Tapi pergi kat hardware jangan cakap plastik mayat, tak ada baginya. Cakap saya nak plastik yang biasa orang buat cat tanah, cat ceiling, dia lapik kat bawah. Ni lah dia. Sebab ada orang guna plastik lapik meja tu yang putih tu, tebal sangat. Bila kita angkat mayat terdengar bunyi plastik gudu-gudu kan. Jadi yang ni nipis. Okey, cuba bentang. Dia lebar plastik ni. Dan kita potong ikut ukuran keperluan pada mayat. Kalau dia luka satu badan ataupun dia HIV, tutup full, sama saiz macam kain kafan. Kalau dia postmortem saja, postmortem ni kita tahu bahagian kepala dan bahagian dada saja, maka tutup plastik daripada kepala sampai ke pinggang saja. Kalau dia ada backsole, luka kat bahagian punggung dia tu, tutup daripada bahagian pinggang sampai lutut saja. Maknanya plastik tu bergantung pada keadaan mayat. Okey? Baik, kalau kita tengok keadaan jenazah tiruan tadi sempurna, tak ada pendarahan, maka tak perlu plastik. Okey? Baik. Ini kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga, sekiranya mayat tu badan dia comel, besar kan. Macam mana nak buat? Bidang 60 pun tak boleh. Ini mayat ni kena bidang 90. Dan mana ada kain bidang 90? Ada. Baik. Cara dia macam mana? Baik, kita angkat lapisan yang kedua ni tadi. Lapisan yang pertama tadi, bentangkan kita dan cara bersilang. Bersilang macam mana? Okey, kita kena fikir. Bawah ni ialah penutup yang terakhir. Bila penutup terakhir mesti kemas, mestilah sebelah kanan lebih. Maka kita angkat yang ni, kita lebihkan sebelah kanan. Begini. Okey, first layer. Second layer, kita letakkan, lebihkan di sebelah kiri. Ni salah. Ni tetap belah kiri. Okey. Ambil tengah-tengah dia. Okey, tepi macam ni. Lebihkan sebelah kiri. Dan second, third, kita ambil di bahagian tengah. Maknanya macam keadaan yang biasa. Alright. Letakkan di bahagian tengah. Jadi bila mayat badan besar, kita dah letak jenazah, kita akan kapaskan dia dulu. Letak kapas semua. Kemudian bila tutup bahagian yang awal, yang atas sekali ni, dia akan terdedah bahagian dada. Sebab tak muat, badan dia besar. So tak apa. Lapisan yang kedua ni, dia lebih belah kiri, maka dia akan tutup sebelah kiri lebih, belah kanan tak dapat nak tutup, terbuka sebelah sini. Tak apa, sebab dalam dah ada kain. Kemudian belah hujung yang ketiga pula, kita ambil belah kanan, tutup, menutup bahagian sini, dan dia akan tutup, ternampak belah sini pula terbuka. Tak apa, sebab dalam dah ada lapisan kain yang lain, 2 lapisan kain. Tu untuk kalau badan besar. Nampak ya? Boleh ya? Tu kaedah yang ketiga. Kaedah yang keempat, dan ini yang saya sarankan. Okey? Untuk lelaki dan perempuan, sama je kaedah dia. Orang letak kain kafan tebal-tebal, kenapa? Sebab dia kata nak tutup aurat. Okey. Abang, yang bantal tu keluarkan dulu. Okey. Baik, kita letakkan lapisan yang pertama, satu. Kemudian kita letak lapisan yang kedua. Ini kaedah sesuai untuk lelaki dan perempuan ya. Okey, atas sikit. Sama tak? Okey, boleh. Lapisan yang kedua. Dan atas lapisan kedua ni kita terus bentang kapas. Ini kaedah yang sama juga kalau kita buat 3 lapisan. Yang atas sekali kita letak kapas dulu. Dan kapas tu kita tak payah potong. Setengah orang
Dia potong sikit, dia buat lapis. Senang, cabut terus sampai. Tak payah, ada kaedah yang lagi mudah. Saya suka keluarkan macam ni saja. Angkat yang kertas ni, keluarkan yang kapas saja. Letakkan di bahagian kepala. Tak payah guna gunting sebab dia kapas. Karate je. Kan? Bahagian kepala dan kita letakkan bahagian pinggang dia. Sampai pinggang boleh, sampai kaki pun boleh. Letak macam ni. Bentuk dia lebih kurang huruf T. Panjang macam ni ke bawah. Sama ada kita nak buat satu lapis boleh, nak buat double side pun boleh. Dua side. Maknanya janji yang penting bila dia letak badan mayat ni, kan lepas mandi kan dia ada lebih-lebih air, lembab-lembab sikit, maka kapas ni lah yang akan menyerap lembab yang ada pada air tadi. Pada badan mayat Baik. Kemudian di atas ni lah kita akan taburkan cendana. Mana cendana tadi? Ada tadi. Serbuk cendana. Yang botol tadi. Tak kisah. Mana? Okey. Di sini kita taburkan cendana, taburkan kapal baru, semua apa yang ada. Bahan-bahan. Setengah orang letak daun pandan. Ada nak letak daun apa-apa saja kan. Tabur. Yang wangi-wangi lah, yang wangi-wangi. Wangi. Jangan letak daun sirih pula kan. Yang tak ada kena-mengena kan. Yang ni kita hancurkan. Tabur je ke atas lapisan ni. Baik. Baik banyak yang ada. Okey. Ni baru 2 lapisan kain. Apa nak buat lapisan ketiga ni? Yes, lapisan ketiga ni lah kita akan buat baju. Okey. Cara dia apa? Lipatkan ni bilang 60. Lipatkan 2. Okey bang. Lipatkan 2. Okey. Nanti di penghujung program ni tuan-tuan, saya akan tayangkan satu video kaedah pengawitan mayat, embalming. Kaedah ni memang tak dapat nak lihat kat mana-mana pun. Yang saya lakukan. Dan saya tak pernah publish pun sebab benda ni ialah private. Ketika saya buat pengawitan mayat di Filipina, itu rakaman yang saya sempat rakam. Okey, baik. Lipat 2. Kemudian dah jadi macam ni, yang tengah, yang dalam ni kita lipat lagi 2. Mana 4 kali lipatan. Okey, bucu yang tertutup ni lah kita akan gunting untuk buat collar. Okey, gunting tadi mana saya lempar ni? Tu. Okey, kita akan pegang. Okey. Sama ada kita nak buat straight ataupun nak buat collar, nak buat curve pun boleh sah. Ni orang yang tak pandai menjahit pun boleh buat. Maka bila buka dia akan jadi macam ni. Lekuk ni. Kita buatkan dia baju Melayu Johor. Okey, pegang. Ya. Jangan gunting dua-dua side, satu side depan saja. Sikit je. Kemudian kita ikut kepala mayat besar mana. Jadi dah baju. Free size. Okey. Baik. Kemudian baju ni kita nak buat apa? Okey, pegang bang. Kita bentangkan dekat atas ni. Okey, kita tengok bahagian collar dia tu kat mana. Okey. Collar dia mesti belah atas. Dan kita buka lapisan atas ni. Collar yang koyak tadi bahagian atas. Dia bila kita letak jenazah, kita akan tutup begitu. Kalau kepala tak muat, besarkan lagi collar dia. Jadi tak, kalau berlebihan macam ni, kita tak nak nampak sepah, kita lipat sikit. Lipat sikit. Kita lipat sikit. Okey, macam ni. Kita lipat lagi. Bagi nampak kemas saja. Okey. Baik. Dah siap untuk baju. Maknanya, kita baru pakai berapa kain? 3 lapis kain baru. 7.5 meter. Okey, mana kain kemban tadi? Kain kemban tadi kita mudahkan jenazah nak angkat. Ni kain kemban tadi kan? Okey. Kain kemban ni tadi pakai waktu lepas mandi. Okey, saya bentang siap-siap kat sini. Okey. Baik. Mari sini Ashraf. Belum selesai lagi hitungan kita. Silakan baring. Okey. Baring dulu. Okey. Baik, saya nak tunjukkan mana kain hijau tadi. Ini kaedah setelah kita mandikan jenazah tadi. Kita dah tutupkan semua badan, semua dah tutup. Ini kain kemban tadi. Tok, mana?
Okey, saya nak tunjukkan. Okey, ni prosedur dia daripada tempat mandi tadi kan, bagi gambaran balik. Okey, tadi daripada tempat mandi tadi kita angkat jenazah terus letak ke atas kain kapan. Maknanya kain yang sama tadi tempat mandi. Okey, kita keluarkan kain ni, jangan keluarkan sebab bawah dia ni ada aurat dia. Jadi cara dia tutup sebelah kiri dulu. Setengahnya orang perempuan dia suka pakaikan cawat. Terpulang macam mana nak buat cawat tu kan. Dia nak buat bentuk macam seluar ke apa. Ataupun nak letakkan, contohnya kalau orang perempuan ni dia mati bersalin, ada keluar darah kan, dia letak pad pun boleh. Kalau dia haid pun boleh letak pad ke apa ke, terpulang. Dan kalau kata orang tu dia ada najis tak terhenti, kita dah letak kapas, boleh pakai pampers. Boleh, tak ada masalah. Tu kaedah saja. Okey. Kemudian sebelum kita alihkan kain atas tu, kita tutup dulu mayat ni. Standby kain ni, kita tarik balik kain tadi. Jaga aurat dia, jangan bagi. Okey, tarik. Okey, tarik, jangan bagi nampak aurat dia. Kemudian kita tutup terus dengan kain ni. Okey, kita kiamkan tangan dia dulu dengan sempurna. Tutup. Baik, di sini kita dah boleh nampak dah berapa lapis kain yang menutup badan mayat sekarang ni? 4. 2. 1. 2. Yang menutup berapa lapis atas badan dia? 2 lapis. Okey. Baik, di sini kalau nak letak kapas pun boleh. Setengah orang dah suka letak kapas. Yang ni dah tentulah akan lembab-lembab kain ni sebab dah menyerap air tadi kan. So kita ambil kapas sikit. Okey, ambil kapas. Tak perlu potong tu tak. Potong juga, kita buat macam ni. Terus letak. Selit je sini. Dan kita kapal lagi. Terus kapas, kita kapas sampai ujung kaki dia. Baik. Kapas campur dengan 2 lapisan tadi. 2 lapisan tadi berapa? Dari 3 lapisan. 2 lapisan kain, 3 lapisan kapas. Baik. Kemudian kita ada kain baju. Di atas kapas ni kalau kita nak letak sebut cendana lagi pun boleh. Tabur. Sebut cendana, kapal baru, semua lengkap-lengkap boleh. Tak letak pun tak apa. Okey, kita letakkan. Okey bang. Kita tarik awning dia tadi kan. Okey, tarik ke bawah, kita samakan yang atas dan bawah. Yang bawah tadi dengan atas tadi kita samakan. Tegangkan dia. Kenapa ya? Okey, tak perlu nak ikat ke apa, kita tutup je belah kiri dulu. Tutup belah kiri ke atas. Okey, tutup belah atas pula. Baik. Kain ni ada berapa lapis baju ni? Tadi saya kata 4 lapisan. 4 lipatan kan? Ni 2, ni 2. Campur 3 tadi berapa dah? 7 lapisan dah menutup aurat mayat. Agak-agak tak cukup ke untuk orang perempuan? Dah cukup dah. Kita pakai baju sekarang ni pun berapa lapis je? 1-2 lapis je kan? Maknanya bila dia berlapis tu, kain tu tak perlu putus lah. Maknanya tak perlu dia wrap. asalkan dia Yes, betul. Tak perlu kita macam tak terputus kan? Tak perlu. Kadang orang salah konsep apa, dia fikir macam boleh tak pakaikan telekung ataupun boleh tak pakai baju. Lepas tu baju ni berjahit. Orang fikir macam pakaian berjahit ni tak boleh pada mayat. Sebenarnya boleh. Pakaian berjahit boleh sebab orang keliru dengan pakaian ihram. Ihram ya tak boleh berjahit. Kan? Untuk orang lelaki tak boleh pakai berjahit kan. Jadi orang apa untuk mayat boleh, tak ada masalah. Kan? Begitu jugalah dalam keadaan kalau mayat ni kita nak pakai kain apa-apa saja. Telekung ke apa ke boleh. Tapi cuma masalahnya bila telekung ni saya tak apa galakkan sebab membazir. Sebab manfaatnya sekali je. Time tu je kita nampak macam cantik. Dalam kubur dia akan mereput. Jadi apalah salahnya kalau kain yang masih elok tu kita hadiahkan pada orang lain. Maka pahala tu kita niatkan untuk si mati. Dapatlah pada dia. Ni kain telekung mak ni kan. Tak apalah, pakaikanlah. Ataupun dia sanggup beli kain telekung yang lain. Ni kain Siti Khadijah yang tebal, paling mahal, 1,000 lebih ni kan. Sekali sapi ni. Pakai pada mak kan. Masih hidup tak pernah pun nak beli kan. Tapi mati itulah aku nak belikan kan. Jadi tak ada manfaat pun pada arwah tu. Melainkan dia kata, ni kain yang terbaik ni saya nak hadiah pada orang lain. Niat mudah-mudahan mak dapat.
Jadi setiap kali orang tu solat, mudah-mudahan dapatlah pahala pada si mati. Itu yang lagi diperlukan. Okey? Jadi begitu juga kan ihram. Boleh tak ihramkan jenazah kapan jenazah guna ihram? Boleh. Cuma kalau masih elok, baik kita hadiahkan. Pahala tu dapat pada si mati. Alright? Okey. Baik. Kita dah kafan dia ni. Kemudian kita bahagian kepala pula. Okey. Kain yang kita dah buat potong tadi, yang saya katakan lebih kurang 1 meter tadi, kita potong 2 lagi. 1 meter ni saya tersalah potong. Patutnya lagi panjang. Okey. Kita potong lagi pendek. Potong jadi 1/2 meter. Macam mana nak potong ni? Buat tudung ni kecil je ni. Boleh. Ya. Kita lipat sikit ujung dia. 1, 2, 3. Kita lipat. Kemudian sebelum tu kita kapaskan sikit dia. Ni. Tutup bahagian ni. Kita ambil kapas. Boleh. Kita ambil kapas sikit. Lebih kurang besar macam ni. Saya suka lipat kat ujung dia sebab saya tak nak ada yang macam rambai-rambai bulu tu. Tutup bahagian kepala dia. Okey, kita angkat sikit kepala dia, selitkan bahagian kepala dia. Jadi kalau rambut dia panjang pun, letak kapal lebih sikit, selit je rambut dia ke bawah. Rambut tak boleh ikat. Lepaskan rambut tu. Okey, bila dah dapat macam ni, mana yang kita lipat tadi, kita akan ambil mati ya tadi. Oh ni. Okey, lipat sekali lagi. Okey, kain ni kita letak tepi dulu. Okey. Yang ni kita lipat 1, tak kisah apa lipatan pun. Saya buat 3. Okey. Macam ni. Kita nak ambil untuk tutup bahagian kepala dia. Di sini. Buat macam ni. Nampak senyum mayat. Tangan begini. Selit masuk bawah kepala dia, bawah telinga dia, angkat. Yang lebih ni kita masukkan. Nampak comel tak? Macam tudung kan? Ada setengah orang lama dia suka nak kait, nampak macam bunga sikit kan? Ikutlah style masing-masing. Orang perempuan kita ni lagi kreatif kan tak? Kadang saya nampak dia berbolit-bolit macam tudung ni lofa lah apa semua kan? Ikutlah makcik kan? Janji jangan. Kalau macam perempuan tu rambut panjang sampai ke bonggong gitu kan? Dia basah-basah tu kan dia kat belakang badan ke atau macam nak Tu yang kena tebalkan sikit kapas tu. Kan? Kalau boleh kita lap air kering dulu kan. Kalau pakai dryer pun tak pernah lagi nak nampak kita buat itu kan. Kapas lah. Kemudian kita letak je bawah dia. Okey, kain separuh lagi ni nak buat apa? Baik, yang separuh ni lah kita akan lipat lagi. Lipat lagi. Yang ni kita lipat kecil. Lipat kecil panjang-panjang. Lipat lagi. Lipat lagi. Okey, lebih kurang macam ni. Kita letakkan di bawah dagu dia. Jadi kalau mulut dia terbuka, kita tarik, kita selitkan bawah kepala dia gini. Boleh? Ketat tak? Okey. Nampak? Dia akan jadi macam ni. Kalau nampak sikit ada macam ada kain ke apa, nampak kulit dia ke apa, ambil satu lagi kapas, letak sini. Letak saja selit. Dah selesai. Kemudian kan tadi saya kata ada 4 helai kain. Mana yang kain ni? Tadi kan ada 4 helai saya kata. 1 helai saya simpan. Okey, 1 helai ni lah yang kita ambil dengan kapas. Biasanya orang nak tutup muka jenazah, dia akan tutup dengan kapas terus. Bila dia tutup dengan kapas terus, maka bila orang datang nak tengok, mak dia ada? Mak dia kat mana? Hantar kat mak dia. Berlari atas sini kan. Okey. Biasa orang tutup macam ni. Jadi bila ada keluarga datang nak tengok, kapas tu akan melekat kat muka dia sebab muka dia lembab-lembab lagi. Jadi nampak tak kemas. Kita letakkan di atas kain. Begini. Okey. Jadi bila orang datang nak tengok, silatlah kain. Tak adalah melekat. Okey. Begitulah keadaan dia. Dan sekiranya kita nak make up sikit mayat ni, nak letak celak ke, nak guna maskara apa ni kan. Okey, kita pun buat gini kan. Tak buat pun. Ya.
Tapi benda ni sunat ke? Yes, sunat kepada orang yang memakaikan. Ya, memakaikan. Macam kita lah, kalau kita pakai pun sebenarnya sunat benda ni. Orang lelaki pakai pun. Dan nak tak minyak wangi, tak. Setengah orang kata nak letak alif dalam ha, tuliskan. Tu tak ada apa keperluan pun. Ya, itu biasanya orang kita lah biasa ikut je. Tapi tak tahu apa benda tujuan dia kan. Tak payah. Letak je minyak wangi semua. Ambil kapal sikit, sumbat kat hidung dia semua. Okey. Dah nampak cantik, comel. Okey. Panggillah keluarga dia untuk tengok. Okey. Ha? Tengok dulu anak. Time ni lah kita bagi peluang untuk sayang ke apa, cium ke. Ya. Bagi peluang pada semua kan. Okey, dah clear. Okey, semua dah ada, selesai. Tutuplah mayat tu kan. Kemudian kita kafanlah kain yang bawah ni tadi. Tapi sebab dia masih hidup, jangan tutup muka dia. Okay. Baik. Jadi kita akan tutup sebelah kiri dahulu. Ambil lapisan yang pertama ni dulu. Kita tutup dia. Nah. Tutup dia, terus tutup habis. Tapi kita buka bahagian muka dia begini. Okey, buat bunjut terus. Kita selitkan bawah ni terus, selit. Tutup. Tak apa, tutup ini, terus selit. Okey. Di sini terus kita bunjutkan nanti. Okey. Baik, nampak ya? Boleh ya? Okey. Lapisan yang terakhir. So apa nak dia benang-benang ni kan? Kita tutup belah dalam. Okey, yang luar ni yang kemas kita nampakkan. Jadi tak nampaklah serabut sangat. Kreativiti, ya. Jadi tambah lagi 4 lapisan kain. 7 campur 4 berapa? 11 lapisan kain dah menutup aurat si mati. Dah cukup dah. Tak perlu banyak sangat. Dengan berapa helai kain? 10 meter kain saja saya guna. Cukup dah sebenarnya. Lelaki dan perempuan sama sahaja. Tak payahlah kata lelaki 3, perempuan 5. Tidak. Tak semestinya. Ya? Yang penting tutup aurat. Itu saja. Baik, kita ikat bahagian kepala dia. Itu ikatan riben. Okay, abang boleh turun ikat? Ikatan dia macam mana? Sebelah kiri mayat. Okey, sebelah kiri mayat. Sebab apa? Bila dalam kubur, tali ini akan dilonggarkan. Bila dia mengiring, senang orang dalam kubur nak cabut saja. Lepas tu kita kata ikatan riben. Tak payah ikatan mati. Okey, ikat tu. Ikatan riben. Kat tepi je. Bukan tiap air saja kat tepi je. Dan satu lagi saya nak ingatkan, kadang-kadang tukang mandi ni, tukang kafan dia beria sangat nak ikat. Kononnya nak kemas. Jadi dia buat kemas-kemas ketat. Kan siap bunyi lagi. Tak perlu kan. Kenapa nak ikat mayat tu ketat-ketat? Mayat tak lari pun. Ni bukannya lembu nak kena ikat ketat-ketat. Ya. Ikatan tu tujuan dia untuk mengelakkan kain terbuka je. Jadi tak perlu yang beria sangat. Memang nampak kemas, nampak tegang kan. Cantiklah awak buat kemas. Tapi sebenarnya mayat terseksa. Kau tengok tepi ni nampak lekuk. Sakit badan dia, kena ikat kuat-kuat. Mayat tetap merasai kesakitan tu. Ya. Sebab tu kita kena bersopan santun. Jangan ketat sangat. Ikatan yang okey, sekadar untuk mengelakkan kain terbuka. Ketat tak? Okey. Boleh Tengok, dia dah bagi rekomen. Okey, kemudian kita dah ikat ni. Nak nampak cantik sikit, kita buat bunga sikit kat ujung dia. Gubahan. Gubahan mudah saja. Cuba gubahan sikit. Gumpal gitu je. Nampak? Selak gitu. Dah settle dah. Okey. Jangan sian dia. Okey. Baik. Kemudian kita pun gumpal-gumpal begitu. Okey. Kemudian letaklah apa benda yang kita nak letak. Minyak wangi ke, ada minyak atar ke, ada air mawar ke, kita pun letak. Tak masya-Allah, sikit je. Tak. Boleh spray minyak wangi ke apa ke. Minyak wangi tak semestinya minyak wangi tanpa alkohol. Minyak wangi alkohol pun boleh. Boleh kan? Boleh ke? Minyak wangi alkohol boleh tak buat solat? Boleh lah kan. Sebab alkohol tu bukan tujuan dia memabukkan. Tujuan dia untuk melamakan bauan tu. Ya puan? Boleh. Tak ada masalah. Kita nak gunting kan. Cuma sebaiknya macam tali kapan ni. Okey, dah buka sian dia.
Macam inilah gambaran dia Okey. Okey, buka balik. Ambil gambar, siapa nak ambil gambar ambil. Okey. Selfie ke apa ke? Boleh jangan ya Allah. Jangan. 17 tahun tu tak pernah lagi Mike bangun. Nervous tu. Okey, gambar dulu. Okey, gambar. Dah ambil dah? Gambar ni gambar. Dah, okey, dah ambil dah. Okey. Okey, boleh buka balik. Buka bahagian muka je. Okey. Baik. Sekiranya tali ni ada keperluan macam panjang sangat, kita boleh gunting, tak masalah. Buang aja. Cuma bila dalam kubur, tali ni biar saja dalam kubur. Jangan bagi orang bawa balik. Ni tali ni saya simpan ni, simpan poket kan. Kalau dah macam ni dah siap, tiba-tiba ada stain, blood stain kena itu. Pendarahan. Okey, baik. Tiba-tiba ada. Okey, baik. Jadi saya nak habiskan tadi tu dulu. Bila tali ni tadi, kita jangan bawa balik sebab apa? Kadang-kadang ada orang boleh salah guna. Macam-macam rempah dia boleh buat ni. Ada orang minta kat saya, "Ustaz, ada tak tali kat mayat tu?" "Kenapa?" "Saya nak buat rawatan sakit ayam," kata dia. "Ayam saya sakit." "Dah apa pula minta tali kain kapan? Nak ikat dekat tali ikat pada reban ayam tu," kata dia. Bila saya kaji, rupanya itulah cara nak dapatkan nombor ekor. Kan? Boleh dapat Saya pun tak nampak macam mana nombor dia kan. Itu cara dia lah. Tapi mana-mana tali biar saja dalam tu. Baik, tentang soalan puan tadi, sekiranya ada bleeding, pendarahan, alah bawa puasan pendarahan ni kan, sebab itulah kita kena pastikan sebelum kita kafan, mana-mana ruang yang luka waktu kita mandi jenazah tadi, tu letak dengan plastik. Tu penting plastik tadi. Plastik tadi lah yang dapat mengekang darah tadi daripada keluar. Bila dia keluar, biar je lah. Tapi kalau dah keluar mengotorkan badan kafan mayat ni, macam mana nak buat ni? Dia kalau jenazah belum disolatkan lagi, maka wajib kita tukar semualah. Kalau dah kotor sampai bawah, maknanya kita kena bersihkan mayat balik. Bukan mandi bersihkan bahagian darah tu, bersihkan balik. Kemudian kita tukar kain yang baru, letak plastik cepat-cepat. Sebab syarat nak solat jenazah, mesti jenazah tu bersih dan suci. Kalau ada kotoran najis, tak boleh solat jenazah. Baik, sebab tu kita lepas kafan, kita terus solat. Walaupun dia mandi kafan kat hospital, nak bawa balik rumah, besok baru nak ke bumi. Solat dulu awal. Solat jenazah ni banyak kali pun tak apa. Yang penting kita nak lepaskan rukun dahulu. Sebab bila dia dah solat, balik rumah, kita tengok, ada pendarahan lah. Maka tak ada isu lagi dah. Sebab dia dah lepas dah rukun tadi. Tunggu ke bumi je. Dan kalau ada orang lain nak datang solat selepas itu, tak ada masalah juga. Sebab solat yang kemudian tu sunat saja. Jadi dia mesti sebelum solat clear. Lepas solat keluar darah apa sekalipun tak ada masalah. Tapi nak cantik, biarlah kita tukar bagi nampak lebih kemas ya. Baik, okey puan Baik, ini tentang keadaan jenazah. Baik, saya terus langkah kepada ke bumi dulu sebab kita tak nak lama-lama sangat jenazah macam ni. Okey, kesian dia. Sunat cepat kan Satu lagi, macam kain basahan dia lepas mandi tu semua, nak hadiah ke orang tu atau buang basah tu, tanam sekali tu macam mana? Dah buat kain basahan mandi apa semua. Okey, batik ke apa tu kan. Kita kalau bersih boleh guna lagi, simpan je lah. Tak payahlah kita bagi orang kan. Tapi kalau misal kata dah kotor dengan darah, baik buang je. Tak payah tanam. Buang saja Okey, baik. Jenazah tadi bila dalam kubur pula. Okey, saya terus langkah solat, nanti saya akan terangkan. Dalam kubur, okey, sini. Okey, bahagian kepala. Saya bahagian ni. Okey, bahagian kaki. 3 orang ni dalam lubang kubur. Dia kena menyambut jenazah dan dia mesti menghadap kiblat. Sana kiblat. Okey, dia menghadap kiblat. Jenazah mesti mengiring menghadap kiblat. Jadi, orang yang atas dia akan lepaskan jenazah ke bawah. Dan kita yang bawah ni 3 orang kena sambut jenazah dengan cara tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas. Okey, cuba. Peluk jenazah. Dia masalah dia sekarang ni, orang banyak bagi arahan. Semua nak bercakap kata seorang je. Seorang je kan, semua ke dalam dia. Kan? Bagi arahan. Okey. Dan dia akan mengiringkan jenazah. Sekejap dia Kita mengiringkan dia begini. Boleh bang? Kejap je. Orang atas tolong kepala tanah, letakkan bahagian belakang dia ni supaya dia tidak terlentang balik. Orang bahagian kepala pula buka bahagian atas kepala ikatan. Kita longgar semua tali ni, longgarkan saja. Okey. Okey, biarkan macam tu.
Kemudian yang atas ni dia kena buka muka. Selak muka. Kalau lipatan belah kanan kena tolak sini. Selak sampai nampak seketul muka macam ni. Ciumkan ke dinding tanah tadi. Itu adab kita pada mayat. Kalau misalnya kata tak kena, jauh sangat dinding dengan badan dia, perut dia ke depan sangat kan, ambil sedikit tanah, letak kat hidung dia. Kemudian kita tutup bahagian atas macam ni saja. Selesai. Okey, kemudian dah yakin dia tak akan terbalik, barulah kita 3 orang ni naik atas. Okey, baringkan diri jap. Dalam keranda begitu juga. Dia kaedah penguburan kat Malaysia ni tiga saja. Pertama yang keranda tadi, keranda dia turunkan keranda, tapi keadaan mayat mesti dah mengiring dah. Okey. Kalau belum mengiring, dia kena buka balik keranda, kena iringkan jenazah menghadap kiblat. Kemudian tutup, selesai. Kaedah yang kedua, tanah yang tengah, liang lahat tengah. Jadi jenazah dah mengiring, kita cium, kita letak papan tengah-tengah, selesai. Yang ketiga, papan lahat tepi, liang L. Dia dah masuk ke laci tu, papan kat tepi ni. Itu kaedah yang sama juga. Okey. Cuma kalau yang L ni tak ada masalah, bila kita turunkan tanah boleh turunkan macam biasa. Tapi kalau lahat tengah ataupun lahat keranda tadi, dia kena pertamanya tanah yang pertama jatuh kat atas papan tu pastikan dilapik dengan tikar ataupun apa saja alat, biasa guna daun ke apa, untuk mengelakkan berbunyi. Tanah ni geduk kan papan bila jatuh tanah kan berbunyi. Jadi kita kena tutup. Sebab apa? Itu adalah adab kita pada mayat. Pendengaran mayat dikembalikan. Jadi kita tak nak mayat ni dalam keadaan gelisah, kita tahan supaya bunyi dia tu, itu adab dia. Jadi bila tanah dah rata di atas papan yang pertama tadi, baru kita kambus macam biasa. Kambus, tinggikan sejengkal. Itu sunnah dia. Tinggi sejengkal. Selesailah pengebumian jenazah. Kita nak letak bunga pun boleh, nak siram air pun boleh, namun jangan berlebihan. Jadi kita ambil kata ibrah Nabi pernah buat. Nabi pernah letak pelepah tamar dekat atas kubur. Kita kat tempat kita mana ada tamar, mana ada kurma. Jadi apa yang kita ada? Daun pandan. Tak ada daun pandan kan? Pun boleh. Cuma jangan berlebihan. Macam-macam jenis bunga dia letak. Bunga kekwa, bunga teratai, bunga ros, bunga kaktus, apa semua letak kan. Dah macam kebun bunga dah atas tu kan. Tak perlu. Itu berlebihan. Itu dah menyamai orang yang bukan Islam. Okay, kita tak serata je. Sekadar nak wangi, sekadar nak apa, tanda kita adab hormat kita pada jenazah, tak ada masalah. Jangan kaitkan dengan agama. Maknanya ni wajib ni, tak boleh dosa ni, tak boleh, itu salah. Ya? Air boleh. Nabi pernah renjiskan air di atas kubur anaknya Ibrahim. Maka boleh kita renjiskan air ataupun kita siramlah 1 jug air. Cuma jangan berlebihan. 10 anak 10 jug. Banjir kubur tu air kan. Tak perlu. Share lah sikit-sikit. Okey, abang dah sudah kan. Okey, air ambil sikit semua. Sikit-sikit sudah. Kan? Wallahu a'lam bisawab. Nak baca talqin, nak baca doa, silakan. Ada setengah tempat ditolak, silakan. Maknanya jangan kita menolak orang yang buat dan jangan kita menafikan pula apa yang orang tak buat. Okey, maknanya kita fair lah. Maknanya apa yang kamu buat semuanya ada hujah dia. Ni adalah khilaf saja. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan? Saya nak sentuh bab solat pula kejap lagi. Sebab kita percaya bahawa jenazah akan dibangunkan semula dalam kubur. Dia akan disoal dalam kubur dan ada riwayat mengatakan mayat akan dibangunkan. Maka Nabi kata longgarkanlah ikatan dia. Nabi suruh longgarkan. Itulah kita buat sajalah. Ya. Kalau nak tahu gambaran kubur, boleh ambil. Ambil yang pusing tu. Tu replika kubur tu. Ini saya tempah khas replika kubur. Nanti boleh tengok kan, nampak mayat dalam kubur. Ni papan dia begini, mengiring kan. Ini saya letak, memang saya letak dalam kereta atas dashboard. Bawa kereta dah laju tengok. Wah, slow sikit. Asal 150 je turun balik 90 kan. Ya memang betul. Ini kalau nak tengok Facebook, nama dia Abang Jeff. Yang buat selalu buat apa? Panorama entah pun dah nama dia. Diorama, yes, diorama. Memang bagus dia buat macam-macam style kan. Memang saya letak kat dalam kereta. Kadang buat laju je, orang rumah tegur lah. Tengok sikit depan tu. Bukan depan tu, tengok kubur. Okey, baik. Okey, sedap tidur Okey, selesai bab ini. Jelas ya. Saya akan terangkan pula tentang bab yang lain sebelum kita nak buat conclusion. 12.50, tak sedar. Okey, kita buka dulu ni.
saya nak tunjukkan peralatan embalming pula dan ada sedikit video. Jadi saya ingat untuk Facebook ya. Ibu apa tuan-tuan dan puan boleh tengok balik rakaman yang ni, kalau tak faham boleh rewind balik. Boleh tengok Facebook Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. Like kat situ ya. Jadi sekadar itu daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.